go away, doesn't go away. Even though I try to ignore it, I just want peace of mind, I want peace of mind. I feel like breaking down time after time, and it keeps coming back, always coming back. Yeah, all my life, doubting was a part of me. Day and night, I fight my insecurities, asking why am I, who am I just want some peace of mind. أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. Oh God, I need your peace, I need your peace. I still believe with hardship comes ease. Make the stress go away, go away. All my life, I know you've been guiding me. You're the one who knows my destiny. I'll be alright, I'm sure that you look after me. You know what's inside of me. And the salam, السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. I know you've been guiding me. You're the one who knows my destiny. I'll be alright, I'm sure that you'll look after me. You know what's inside of me. All my life, I know you've been blessing me. You're the only one who knows my destiny. I'll be alright, I'm sure that you'll look after me. You know what's inside of me. And the salam ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. There's something on my mind, on my mind. I just can't get it right, can't get it right. It doesn't go away, doesn't go away. Even though I try to ignore it, I just want peace of mind, I want peace of mind. I feel like breaking down time after time, and it keeps coming back, always coming back. Yeah, all my life, doubting was a part of me. Day and night, I fight my insecurities, asking why am I, who am I just want some peace of mind. And the salam ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام.
Oh God, I need your peace, I need your peace. I still believe with hardship comes ease. Make the stress go away, go away. All my life, I know you've been guiding me. You're the one who knows my destiny. I'll be alright, I'm sure that you look after me. You know what's inside of me. And nunca salam, ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أنت السلام ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. All my life, I know you've been guiding me. You're the one who knows my destiny. I'll be alright, I'm sure that you look after me. You know what's inside of me. All my life, I know you've been blessing me. You're the only one who knows my destiny. I'll be alright, I'm sure that you look after me. You know what's inside of me. And أنت السلام ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أنت السلام ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, apa khabar semua? Sihat ke? Waalaikumsalam. Sihat Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah. Semua dah makan malam ke belum? Dah. Belum. Belum. Baru habis Kalau makan. yang belum tu bolehlah. Kalau yang belum tu bolehlah makan angin ya. Sambil-sambil layan nanti. Semua sekarang ni daripada mana? Daripada poli mana ni? Campur ke apa ni?
Oh, PTSB. Okey, bagus, bagus, menarik. Bagus Nurul Yasmin. Oh, Zulfika. Oh, bagus, bagus, bagus. Atas komen-komen yang diberikan. Oh, Faiz Suhaimi. Faiz Suhaimi ni ada kena-mengena dengan ni ke? Dengan siapa nama ni? Dengan Sofian Suhaimi ke? Oh, Syazana Auni PTSB, Amira Batisha PTSB. Oh, bagus PTSB ni. Cepat respon. Bagus, bagus. Oh, Afika, Sofia daripada PPD. Semua daripada rumah ke ni ataupun ada yang dekat kampus lagi ni? Dari rumah ke kat kampus ni? Oh, rumah. Oh, okey, rumah-rumah ya. Bagus, bagus dari rumah. Oh, rumah. Oh, Aimizul, Afiq Najmi. Azim Aiman Sabri daripada rumah. Okey. Oh, berkenaan soalan Zulfika tadi tu, saya berada di rumah. Rumah saya dinilai. Nilai mana jangan tanya sebab saya ni bernilai ya. Okey, kita malam ni santai-santai ya. Saya mengambil tempat selaku co-moderator untuk buat sementara waktu ni sebelum majlis ataupun program berlangsung. Kita nak menghidupkan keadaan, mengharmonikan keadaan, menceriakan keadaan ataupun lebih menceriakan suasana lah lebih kurang. Jangan terlalu apa nama ni, bak kata Faiz, terlalu terlalu serius sangat ataupun awkward, betul tak? Betul-betul. Kita santai je, jangan terlalu ikut. Betul. Okey, nampaknya moderator kita dah bersedia tu ya? Okey. Ya, dah bersedia. Kamera tu macam mana tu? Nampak macam kabur sikit lah Fahmi. Kabur? Kamera nampak kabur ke apa? Ke saya seorang je yang nampak kabur sekarang ni? Oh, macam mana yang lain? Memang nampak kabur. Nampak kabur juga. Kat kamera Highland kan? Kamera Highland. Memang kabur sangat kan? Bukan kat Cameron. Dekat Iceland tu, Iceland. Bukan kat Highland lah. Gurau je apa ni Fahmi, janganlah terasa ya. Gurau je. Tak. Tapi okey lah. Bakal ke Puteri Sarah tu nampak je. Yang penting nampak okey lah tu. Alhamdulillah nampak. Okey. Nanti kalau panel tanya kenapa kabur, cakap saya live daripada Iceland. Okay. Tu sekejap ya. Saya check sekejap. Nampaknya Ustaz Zaiful sudah ada. Tapi sekejap manalah Amirul Syahadat dia. Saudara Amirul Syahadat dah masuk juga. Sudah masuk juga. Okeylah, saya serahkan kembali kepada tuan moderator untuk mengambil tempat. Saya ni tak ada apa pun dalam program ni. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat malam saya ucapkan kepada semua para hadirin program Borak Santai 3.0 pada malam ini. Saya Muhammad Arif Fahmi bin Muhammad Sofi sebagai moderator anda untuk program ini. Baiklah, bagi menghormati majlis kita, saya ingin meminta para hadirin untuk mute mikrofon bagi menghormati majlis. Anda juga diminta untuk menyediakan buku catatan dan pen bagi mencatat penerangan ataupun maklumat yang diberikan oleh kedua-dua panel. Pada akhir program ini terdapat sesi soal jawab. Jadi para hadirin
bolehlah bertanyakan soalan pada ruangan chat. Sebelum kita memulakan program kita pada malam ini, marilah bersama-sama kita menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan diketuai oleh saudara Zulfikar agar program yang dijalankan mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, dipersilakan saudara Zul. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu marilah kita mulakan majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu, Ya Allah. Jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit maupun nikmat yang melimpah ruah pada diri kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa di sini kami ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas. Terus berkati dan rahmatilah kepada kami ini, darilah kurniakanlah kami kepada kami ilmu-Mu, sindarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima hayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah juga kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa dan kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu menghadapi sebarang cabaran dan masalah yang menimpa diri kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala taatik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tanpa melengahkan masa, insya-Allah untuk program kita pada malam ini, kita akan mengupas tentang sebuah tajuk yang hangat diperkatakan, iaitu bahaya pornografi, implikasi kepada diri dan masyarakat. Sebelum kita beralih ke tajuk program kita pada malam ini, saya ingin memperkenalkan kedua-dua ahli panel kita yang akan bersama dengan kita pada malam ini untuk mengupas lebih lanjut mengenai tajuk kita pada malam ini. Baiklah, ahli panel kita yang pertama yang bernama Muhammad Zaiful Fayal bin Muhammad Azan. Beliau merupakan da'i muda yatim. Beliau memiliki ijazah sarjana muda fiqh dan usul fiqh di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beliau juga adalah seorang guru pendidikan Islam. Bukan itu sahaja, beliau juga merupakan seorang penulis buku yang bertajuk Di Sebalik Tirai Harta. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jelas ke soalan? Apa khabar Ustaz? Sihat. Alhamdulillah. Okay. Kalau begitu, seterusnya kita memperkenalkan ahli panel kita yang kedua yang diberi nama Muhammad Amirul Syadat bin Daud. Beliau berumur 20 tahun, berasal daripada Seremban, Negeri Sembilan. Beliau merupakan alumni Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dalam bidang engineering. Beliau juga merupakan pengarah latihan Millennial Family Ventures Malaysia 2019 hingga 2020. Tidak terhenti di situ sahaja, beliau juga merupakan Ketua Legasi Pertubuhan Motivator dan Facilitator Malaysia, merangkap sebagai Timbalan Exco Latihan dan Perkedaran Majlis Pimpinan Tertinggi RSY. Ya, Saudara Amirul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Saudara Amirul? Sihat, alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Okey, baiklah. Tanpa membuang masa, kita teruskan dengan soalan kita pada malam ini. Baiklah, soalan pertama kita akan tujukan kepada Ustaz Zaiful Faizal. Soalan tersebut berbunyi, apakah maksud bagi pornografi?
Silakan Ustaz Zaiful. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara pengurusi, saudara moderator, Fahmi. Seterusnya rakan panel, saudara Amirul Syadat. Kita tengok dia punya biodata tadi memang panjang betul. Silap-silap forum ni hampir dengar dia punya latar belakang dia je hari. Okey, seterusnya yang saya kasih lagi rahmati semua sahabat-sahabat, rakan-rakan RSY, mahasiswa, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sebelum saya terus kepada menjawab soalan panel tadi, boleh tak saya minta respon sikit sahabat-sahabat sedang menonton, boleh tak tulis dalam ruangan komen tu, awak nampak tak slide yang saya pancarkan ataupun awak dengar tak suara saya dengan jelas? Kita punya malam ni pun macam tadi pun moderator dah cakap, kita secara santai, alhamdulillah ramai respon bagus. Bila secara santai ni maksudnya kita kena two way communication lah. Saya tak nak saya bercakap dengan moderator bercakap dengan Syadat, betul berlega 3 orang je. Kalau boleh kita sama-sama berbincang, anda boleh tulis komen-komen anda dekat ruangan chat supaya kita dapat ambil input-input yang boleh kita bincangkan bersama. Saya moderator sebut ustaz ni pun segan juga asalnya, kita baru nak start. Panggil saudara cukup lah, lebih kurang macam tu lah. Segan juga kita dalam ni, mana tahu lebih ramai alim ulama dalam kita punya Google Meet hari ni. Jadi tuan-tuan, bila sebut pasal pornografi, dia tajuk agak berat, tapi malam kita santai-santai je. Sebelum tu semua dah balik yang masuk dalam kita punya Google Meet malam ni. Jadi kan ada yang bawa humor kan, kita bincang lebih sikit kan. Tengok saudara Syadat senyum boleh macam je tu. Jadi tuan-tuan, hadirin sekalian, pertama sekali bila moderator sebut dan anda semua dapat poster, ada perbincangan, ada diskusi tentang bahaya pornografi, boleh tak anda tolong tulis dekat ruangan komen apa yang anda terlintas dalam kepala anda bila tadi moderator cakap tajuk kita bahaya pornografi, ataupun sebelum ni anda nampak dah poster tu, nampak gambar kami bertiga, nampak tajuk, apa yang anda terlintas dalam kepala, boleh tak anda tuliskan dalam ruangan komen? Saya nak tengok apa yang awak rasa macam, oh tajuk ni sembang pasal lelaki kot, oh pasal perempuan kot. Apa yang awak rasa terfikir? Pasal video ke, pasal apa ke? Boleh tak anda kongsikan, tuliskan kat ruangan chat, apa yang anda terfikir bila moderator nyatakan tajuk kita pada hari ini? Atau semua rasa macam, apa saya nampak ramai yang join dari biasa. Okey, tak berani tak apa, awak cakap je. Dia orang tak kenal pun siapa awak semua dalam ni. Semua ni daripada institusi lain-lain. Pornografi tentang website yang mengarut. Okey, impak masa depan anak muda. Okey, good. Ada yang nampak makin ramai peserta. Bagus. Website tentang video lucah. Okey, sesuatu yang negatif. Okey, maksudnya anda dah ada idea. Anda dah ada idea dalam kepala anda apa yang kita bincangkan pada hari ini sedikit sebanyak. Maksudnya bukanlah lagi, sebenarnya pornografi ni dalam masyarakat kita sebenarnya sekarang ni bukan lagi tabu. Kalau dulu kita sebut pornografi, orang rasa macam segan nak sebut, betul ke nak sebut benda ni? Tapi keadaan sekarang ni dia sudah menjadi satu benda biasa dalam masyarakat. Sebab tu kita perlu educate masyarakat, perlu betulkan kembali masyarakat tentang fahaman terhadap pornografi ni, bahaya ke tidak, apa yang bahayanya. Sebab sekarang ni kalau awak lihat, baik dari segi pelawak ataupun dari segi artis, dari segi video-video lakonan, semuanya sudah ingin menerapkan atau membiasakan benda-benda pornografi, walaupun tak sampai ke tahap limitasi pornografi yang tertinggi, tetapi sudah menghampiri kepada benda-benda macam tu. Sebab tu benda ni satu benda yang perlu kita ketengahkan juga kepada masyarakat. Secara asasnya kalau awak tengok slide saya, pornografi ni berasal daripada perkataan Greek yang masuk pornia. Pornia ni dulu diguna untuk mendescribe, untuk menunjukkan seseorang itu pelacur dan juga menulis tentang pelacur. Apa-apa tulisan tentang pelacur dan pelacuran ditulis dalam keadaan bahasa dan perkataan pornia. Itu dulu dalam keadaan di Greek, dalam bahasa Greek. Tapi pada zaman sekarang, realitinya untuk mudah kita faham, bila sebut pasal pornografi, ada dua benda yang kita kena perlu tahu. Pertama ialah bahan tulisan. Bahan bertulis. Sesuatu bahan yang bertulis. Awak tengok dekat
surat khabar ke, dekat buku ke, dekat mana-mana sekalipun, bila dia bertulis, ia ialah bahan pornografi. Tapi bukan sekadar bertulis, jadi awak tengok, tu papan tanda ada tulisan pornografi ke? Tak, belum habis lagi. Ada dia punya huraian lagi hujung tu. Selain video, ada dari segi tulisan juga kan. Kadang ramai orang baca. Betul, Nurhaliza. Ni bahan pertama saya sebut ni, bahan bertulis. Bagus, Nurhaliza. Jadi, yang kedua, selain pada bertulis, bahan visual. Visual ni awak lihat gambar, awak lihat video, itu juga bentuk-bentuk pornografi. Tapi awak kena tengok kemuncak dia yang membentukkan dan menjadikan benda itu pornografi ataupun tidak, ialah ni. Bahan bertulis dengan visual belum lagi dikira pornografi selagi dia tidak merangsang keinginan seksual dan bertujuan untuk memberahikan pemerhati dia. Maksudnya, bila bahan bertulis tu ataupun visual itu, gambar itu, video itu membuatkan anda rasa berahi, anda rasa merangsang keinginan seksual anda, barulah dia dinamakan pornografi. Sekejap ada yang bertanya, Ustaz, berahi tu apa dia? Macam mana kita nak terangkan? Okey, bahasa mudahnya ialah bila awak tengok benda tu, dia merangsang awak, nafsu seksual awak, gairah, yes, good. Antara ayat yang tepat ialah gairah. Gairah dan juga sampai anda rasa nak climax. Itu bahasa mudahnya juga untuk dalam sexuality punya bahasa. Itu maksudnya anda dah sampai tahap melihat pornografi. Yes, good. Thank you. Sahabat panel Amirul Syadat. Nafsu syahwat. Betul. Itu juga salah satu bahasa yang kita rasa lebih berlapik untuk kita guna. Sampai menaikkan nafsu syahwat anda, baru dia kira sebagai pornografi. Kalau sekadar anda tengok video Amirul Syadat makan cookies dia, itu belum lagi kira benda-benda yang bercanggah. Itu masih lagi okey. Ataupun kalau awak tengok bahan bertulis, awak tengok statistik COVID, ada tak nafsu awak naik? Tak kan? Awak rasa takut. So itu bukan bahan pornografi. So keyword dia, benda bertulis atau visual yang merangsang keinginan seksual atau menaikkan nafsu syahwat, itu baru dikira sebagai pornografi. Itu secara mudahnya. Pornografi juga mana Ustaz tahu pasal biskut Amirul Syadat? Oh, sebab Amirul Syadat sponsor saya biskut di malam ni. Saya dah makan dah. Ni ada lagi baki dia. Okey, tak apa, kita teruskan lagi. Ada beberapa perkataan yang bila kita sebut pasal pornografi, pertama dia berkaitan tentang porn. Kalau anda pernah dengar orang sebut porn, itu pun pornografi. Yang kedua, smooth. Ikutlah sebutan awak yang betul. SMUT. Dan yang ketiga, bahan lucah. Ini 3 perkataan yang selalu berlega tentang pornografi. Bila kita sebut porn, orang tahu dah pornografi. Sebut bahan lucah, orang tahu dah pornografi. Okey, itu secara ringkasnya tentang pornografi. Dan juga untuk saya kongsikan beberapa fakta-fakta menarik untuk membuka diskusi kita dengan lebih mendalam. Mungkin Saudara Syadat akan lebih mengupas lebih lanjut sebentar lagi. Saya nak bagi tahu fakta-fakta yang mungkin kita rasa terbuka minda. Kenapa nak tahu pasal pornografi ni? Apa pentingnya diskusi kita pada malam ni? Pertama ialah kajian penduduk dan keluarga Malaysia kelima. Yang ni tahun 2018 punya kajian. Kajian ni cakap 35.3% remaja berumur 13 hingga 24 tahun. Maksudnya umur-umur kita, sebaya kita semua ni, saya rasa anda semua pun lingkungan 13 hingga 24. 13 tu tak lah kot, mungkin anda 24, 22, 23. Tahun di negara kita ni terdedah dengan masalah pornografi. Maksudnya benda ni di kalangan remaja memang 35% dah terdedah. Boleh katakan suku daripada remaja kita memang expose, terdedah kepada pornografi. Itu statistiknya. Dan daripada statistik itu, 60% daripada 35% tadi, 60% terdedah menggunakan internet. Dia layari internet daripada laptop dia, daripada PC, dia pergi CC, kata nak buat assignment, tapi rupanya dia pergi tengok benda-benda tak sepatutnya. Itu 60%. 35% pula mendapatkan bahan-bahan pornografi ni daripada telefon pintar. Telefon dia, telefon mak dia, telefon ayah dia, tak kisahlah telefon siapa pun. Tapi 35% mendapatkan daripada telefon pintar. Dan akhir sekali 20% mendapatkan daripada CD ataupun cakra. CD ni dah lama lah kot. Dah, sekarang ni mungkin kurang sikit. Dan kalau awak lihat, dulu siapa yang pernah tengok movie Gerak Khas The Movie? Yang Castello. Siapa pernah tengok Castello? Kenal tak Castello? Kalau anda kenal, boleh tulis kat orang yang komen tu kenal Castello, yang dalam dia belakang kepala dia King Cobra tu kan. Castello, kalau awak tengok dalam cerita Gerak Khas tu pun, dia dah cakap dah,
kalau awak ingat lagi, kes yang dibawa dalam cerita itu ialah berkaitan penjualan CD cetak rompak dan video lucah. Maksudnya benda ni bukan baru lagi. Zaman Gerahas tu dah lama dah. Yes, Roshamno. Zaman Roshamno berlakon Gerahas the movie tu tahun 2000 something. Tapi benda ni memang dah terluas, tersebar. Tapi waktu tu zaman tu orang guna CD untuk melakukan video-video lucah ni. Tapi sekarang ni dah lebih mudah. Dunia sudah di hujung jari, dia dah lagi terbuka. Fakta seterusnya, kajian Malaysian Against Pornography 2018 juga, pertama 80% kanak-kanak berusia 10 hingga 17 tahun menonton pornografi secara sengaja. Tadi statistik pertama kita tengok suku daripada remaja ni tengok pornografi, terdedah, expose, sama ada sengaja atau tidak. Tapi statistik yang terbaru ini, 80% daripada mereka ni tadi sengaja tengok. Dia saja pergi tekan link, dia saja pergi search. Ini juga kebimbangan kita. Dan natijahnya, statistik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, hampir 3,000 remaja kita yang berusia dalam lingkungan 10 hingga 19 tahun akhirnya mengandung anak luar nikah. Ini rentetan akhir dia. Yang saya nak ceritanya, daripada bahaya pornografi tadi, akhirnya akan membawa kepada isu-isu masalah seksual dan masalah sosial dalam kalangan masyarakat, khususnya remaja. Dan ini juga benda yang kita kena tahu, kalau kita sebut pornografi, macam saya sebut pada awal tadi, dia bukan tabu lagi dalam masyarakat dan dunia, sehingga kan, saya tunjuk gambar ni bermaksud ialah pornografi bukan lagi benda yang sorok-sorok, malah sudah menjadi industri. Dia dah digelar sebagai industri pornografi. Macam anda tengok industri perfilman, industri muzik, maksudnya benda yang besar. Sudah ada industri pornografi. Bila sebut industri, maksudnya mesti ada apa? Supply and demand. Maksudnya ada orang yang supply video dan ada orang yang nak video. Ada orang yang nak benda tu. Sebab tu dia ada industri yang besar. Dan bila sebut industri yang besar dari segi pornografi ni, dia ada pelakon dia ada bayaran dia, dan kadang-kadang dilakon secara paksa. Kalau anda pernah dengar perdagangan manusia yang dicolik, semua tu kadang-kadang diambil menjadi mangsa kepada rakaman video-video pornografi dan dijual. Itu industri yang ada. Sama ada di pasaran gelap ataupun tidak, itu perkara kedua, tapi dia sudah menjadi industri dalam dunia. Dan ini statistik lah, boleh kita kongsikan juga macam mana penglibatan masyarakat Malaysia dalam pornografi. 2017-2014 kita boleh lihat lelaki dengan perempuan berbanyak. Kalau tengok statistik Pornhub ni, ini ialah laman web, laman sesawang porn, laman sesawang lucah. Perempuan mendominasi menonton atau menekan ke tempat itu berbanding lelaki. Dan ini yang viral dulu waktu first PKP, kalau anda masih ingat statistik ni, dalam website porn itu, dalam website tu cakap, dalam website tu dia search tentang COVID dan juga corona. Tapi isunya ialah Malaysia tangga keempat yang ada dekat website porn tu. Maksudnya ramainya rakyat Malaysia waktu PKP tu, waktu duduk rumah tu, melayari laman web lucah ni. Itu antara statistik yang mengejutkan kita dan kita boleh sama-sama muhasabah dan berbincang dengan lebih lanjut. Saya rasa itu saja untuk setakat ni, moderator. Lepas ni kalau saya terlebih waktu ke apa, moderator tolong bagi tahu. Saya takut saya terlajak ambil masa Saudara Syahadat. Saudara Syahadat lebih banyak benda yang nak kongsikan dengan anda. Saya rasa cukup satu untuk pengenalan tajuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Kita akan jumpa lagi selepas ini. Saya nak rehat sebentar dengan cookies, kongsikan kemesraan bersama. Kegembiraan bersama. Okey, baiklah. Terima kasih atas penerangan Saudara Zaiful tadi. Okey, seterusnya kita beralih ke soalan yang kedua. Okay, soalan ini ditujukan kepada Saudara Ainul Syahadat. Boleh, Saudara Ainul? Boleh. Sila. Okey. Soalan saya ialah, bagaimanakah seseorang itu boleh terjebak dan terpengaruh dengan pornografi ini? Okey, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua, kepada moderator kita, terima kasih atas memudahkan perbicaraan kita pada malam ini, Boleh dengar suara saya? Saya rasa tak dengar.
Boleh clear kan? Clear, okay, baik. Alhamdulillah. Memang saya Baik, baik. baik. Terima kasih kepada pihak apa ni, daripada pihak penganjur sendiri atas sambutan ini, atas peluang ruang untuk kami berdua, untuk saya dan juga saudara sahabat saya Dai Zaiful, saudara Zaiful, sama-sama kita berbincang. InsyaAllah, subhanallah, tak sangka akhirnya dapat bersama-sama dengan saudara Zaiful ni. Itu duk kata nak buat sekali, jom bincang sekali, jom kita berkongsi sekali. Akhirnya dipertemukan dalam satu video yang sama. Alhamdulillah, sempat lagi dia promote cookies Itu promote tak ada commission Jangan minta commission promote Okey, baik, alhamdulillah. Terima kasih juga kepada semua sahabat-sahabat yang hadir, rakan-rakan yang hadir, adik-adik ataupun ibu-ibu apa-apa yang ada, ataupun mungkin juga ustaz ulama yang ada dalam ni untuk perkongsian kami berdua pada malam ni. So, kita sama-sama berbincang insya-Allah. Jadi saya minta sangat sahabat-sahabat semua doakan agar saya ni Hello. Minta maaf, okay, ada masalah sikit, so semua minta bertenang je. Okay. Okay, tak apa. Sementara saudara Nur Syahadat kita ada technical problem sikit tu, insyaAllah dia akan masuk sebentar lagi. Kawan-kawan yang dalam ruangan komen ni, kalau boleh komen saya nak tengok. Anda semua tahu tak sebenarnya dah ada industri pornografi? Boleh tak tulis kat ruangan komen macam pernah dengar tak industri pornografi? Macam oh memang benda ni dah tahu, tahu, good. Okay, maksudnya okay, tahu. Oh ada yang tak tahu, okay, tak tahu. Maksudnya malam ni anda dapat something baru. Industri apa? Industri pornografi. Industri tentang bahan-bahan lucah. Dan ia bukan saja melibatkan video. Bila sebut industri pornografi ni, macam saya sebut dalam awal tadi, lukisan, sudah ada novel-novel yang berunsur lucah, ada syarikat, yes, betul, dah ada syarikat. Saya tahu tentang porn tapi tak tahu pula ada industri. Yes, dia dah ada industri, sebab tu ada demand dan juga supply dia. Okey, saudara Nur Syahadat dah okey ke tu? Majalah pun dah ada, betul, majalah pun dah ada. Banyak lagi sebenarnya. Muzik pun ada tapi dia berunsur lagu lah. Tapi dia lebih kepada berunsur video dan juga penulisan. Ada yang buat novel, ada yang buat cerpen, macam-macam lagi yang menjurus ke arah benda tu. Muzik banyak ke lirik? Muzik banyak ke lirik ke banyak je lirik? Banyak ke lirik saya tak pasti sebab saya pun tak dengar, tapi adalah setengah-setengah muzik yang berunsur-unsur macam tu. Muzik barat, yes, muzik barat. Setakat ni muzik yang kita di tanah Melayu pula, macam tak merdeka lagi, macam di Malaysia alhamdulillah masih terkawal. Saya menjelaskan macam perdagangan manusia untuk menemaskan rasul. Betul. Dia kadang-kadang industri ni berlaku dari perdagangan manusia. Dia dagangkan manusia
Selepas itu daripada manusia didagangkan tu, dijadikan hamba seks dan dirakam videonya dan dijual. Ada setengah juga sampai jadi peras ugol. Contohnya kadang-kadang jumpa terminum air, lepas tu pensan dia bawa bilik, dia buat aksi, dia rakam, lepas tu cakap kat kita kalau tak bayar something amount, dia akan publishkan video. Itu juga salah satu bentuk industri gelap yang dilakukan oleh mereka-mereka yang terlibat dalam industri, kita boleh katakan pornografi ni. Jangan mention tu, jangan mention apa. Apa yang tak boleh set ke, saya salah sebut apa-apa tu. Jadi kita masih menunggu. Malaysia ada music video macam barat tapi tak ramai tahu. Oh, okey, mungkin baguslah tak ramai tahu, dan Malaysia pun kita punya government pun insya-Allah dia akan pantaulah benda-benda macam tu. Dan sebenarnya website yang berunsur pornografi ni dah banyak disekat oleh government kita. Cuma masih ada yang boleh dibuka. Okey, Amir Syadat dah boleh ke tu? Saudara Amir Syadat sudah bersedia di atas talian? Hello? Okey. Boleh dengar? Okey, dengar cantik. Aduh, saya tak tahu apa pasal pula line tiba-tiba ni. Ujian itu ujian tu. Itulah tu. Okey, tak apa. Saya serahkan kepada Amir Syadat. Apa pasal kamera saya macam ni? Sekejap You mobile ke Syadat? You mobile ni. Sekejap Oh, masih saya mobile. Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim sekali lagi. Terima kasih saudara Zaiful kerana backup saya tadi. Saya sambung balik Baik. Berkaitan dengan soalan yang diberikan kepada moderator kita tadi. Siapa nama moderator? Fahmi Fahmi nama moderator kita. Okey. Ya, Fahmi. Okey, baik. Terima kasih. Sama line saya dalam keadaan yang baik. Kesihatan sejahtera, tak kena COVID line saya. Okey. So, apa yang macam mana anak-anak kita, remaja-remaja kita, sahabat-sahabat kita boleh terjebak dengan pornografi? Itu persoalan yang bagi saya, benda ni ramai yang anggap sambil lewa. Benda ni dah pun diterangkan tadi oleh saudara Zaiful kita. Dia bagi tahu dah macam mana sekian apa itu pornografi, dia dah bagi tahu dah. Jelas. Yes, betul. Satu perkara yang membuatkan yang menyebabkan anak-anak remaja kita ni terdedah adalah kebiasaan wujudnya dekat dalam kita punya persekitaran. Contoh tadi ada yang sebut daripada iklan. Iklan kat TV. Dia okay. First thing first, pornography is not just naked picture. Saya ulang, pornography is not just naked picture. Okay. Dia boleh jadi daripada bentuk iklan. Iklan macam mana? Iklan orang pakai spender je. Pakai suara dalam. Dia mula daripada situ. Ataupun awak tengok rancangan-rancangan lawak dekat televisyen. Dia buat lawak-lawak double meaning. Daripada situ je. Ataupun daripada percakapan-percakapan ibu dengan ayah. Dengan makcik-makcik saudara. Dia borak, anak dia dengar. Kita kena ingat. Bukannya, janganlah mention nama orang lain. Jangan mention nama siapa kat sini. Allah masa sama. Jangan Okay. Dia berbual. Makcik dengan makcik berbual, pakcik dengan makcik berbual. Kita terdengar. Kena ingat, remaja kita ni ataupun orang yang terlibat dengan pornografi, dia tak terus buka dia. Dia mesti ada yang menyuntik tu. Dia ada suntikan dekat situ. Namakan sajalah. Namakan je. Apa-apa saja medium. Kawan ke yang cakap dengan kita dalam bentuk lucah. Kita tak faham. Waktu kita kecil, waktu kita kanak-kanak, budak-budak, kawan-kawan kita borak. Kita tak faham. Ataupun kita tengok Maharaja Lawak Mega, diorang buat lawak lucah. Kita tak faham. Tapi mak ayah kita gelak, abang kita gelak, kakak kita gelak. Dekat sini akan wujud satu perkara. Dia ada dua benda. Yang pertama, ketawa. Maksudnya, kalau kita tengok iklan macam tu, ataupun kita tengok lawak macam tu, kita tak faham. Adik-adik kita tak faham. Budak-budak yang anak-anak ni tak faham. Tapi dia tengok mak dia, abang dia, akak dia, kawan-kawan dia gelak. Dia tak faham. So, dia tengok orang ketawa. Yang kedua, dia tengok orang
marah. Yang kedua, dia tengok orang tu marah. Contoh, kita tengok movie yang ada scene-scene yang tak 18 tahun ke atas. Ada scene-scene yang tak patut tengok. Lepas tu mak kita marah kita. Tutup mata, tutup mata. Pernah tak cerita sini? Tutup mata. Tak boleh tengok. Maksudnya akan berlaku dua situasi. Yang pertama, sama ada mereka ketawa ataupun mereka marah. Macam tadilah yang marah-marah tadi tu kan. Yang ni lawak tak ada lawak tak ada modal dan sebagainya semua. So, kenapa kau marah sangat? Budak-budak dia jadi apa? Dia ada perasaan ingin tahu. Bila dia berlakunya ketawa, bila orang ketawa dia tak ketawa. Sebab dia tak faham. Bila orang marah, dia tak marah. Dia sebab apa? Sebab dia tak faham. So dekat sini, wujudnya perasaan ingin tahu yang membuat-buat dalam diri dia. Bila perasaan ingin tahu dalam diri dia, apa dia nak buat? Dia akan try to figure it out. Dia akan cuba untuk figure it out. Dia akan cuba untuk selesaikan kenapa dia orang ketawa. Dia nak cuba faham kenapa dia orang marah. So itu adalah perkara yang pertama menyebabkan ramai anak-anak muda kita terlibat dengan pornografi. Sebab ada perasaan ingin tahu, datang daripada siapa? Datang daripada diri kita juga yang besar-besar ni. Datang daripada mak-mak juga, daripada bapa-bapa juga, daripada makcik-makcik juga, datang daripada televisyen dan sebagainya. Datang daripada kita juga sebenarnya. Itu yang membentuk anak-anak muda kita. Daripada kita sebenarnya. Itu yang membentuk anak-anak muda kita. Sebab tu, salah satu cara untuk atasi benda ni adalah bila kita marah dan anak kita ada kat tepi ataupun adik kita ada kat tepi, kita marah, kita selotok dengan dia, bagi tahu terus. Kena bagi tahu, jangan buat dia orang tertanya-tanya. Kalau cubalah, contohlah kita dalam ramai ni kan, saya borak dengan saudara Zaiful, kita borak. Cookies sedap kan? Cookiesku sedap kan? Sedap. Yang lain tak tahu. Yang tak tahu ni dalam kepala otak dia, apa dah cookiesku? Dia akan buka Instagram, dia cari cookiesku. Oh ni cookiesku, beli lah. Bila dia tak tahu, dia akan cari sendiri. So apa buat? Kita kena bagi tahu. Cookiesku ni adalah sekian. Itu analogi. Itu analogi. Okay? Itu analogi. Sama juga tadi tu. Dia tengok mak kita marah. Maksudnya, adik kita ni tengok mak kita marah. Apa ni? Lawak tak ada modal. Apa guna kata-kata ucap apa semua dengan lawak? Adik kita bengang. Apa benda dia cakap? Asal mak marah, asal ibu tiba-tiba marah pula ni? Dah lah kena tukar TV. Bagi dia tahu dia nak gelak je, tapi mak tiba-tiba tukar TV. So apa dia buat? Dia akan pergi cari sendiri. Apa yang kita boleh buat untuk atasi perkara ni adalah mak sebagai mak ataupun abang yang ada dekat sekeliling tu, bagi tahu adik, kenapa mak marah? Sebab benda ni tak elok. Jangan tengok, jangan terlibat. Kita bagi tahu terus. Maksudnya bila dia tertanya-tanya, kita bagi jawapan. Jangan biarkan mereka dalam keadaan tak tahu apa-apa. Boleh? So itu adalah yang pertama. Punca datangnya daripada mana. Yang kedua adalah human need pleasure experience. Human needs pleasure experience. Manusia ni nakkan pengalaman yang seronok. Dia nakkan sesuatu yang macam tadilah, menaikkan syahwat dia. Dia nakkan satu benda yang release tension dia, yang menenangkan dia. Dia nakkan benda tu. Okay. Benda ni saya dapat daripada ilmu bisnes lah. Saya dapat daripada bisnes. Orang bisnes, so saya ambil ilmu bisnes, saya masukkan kat sini. Apa dia? Pain and pleasure. Pain, pleasure. Okay, siapa yang ada buku nota dia kena salin lah. Baru faham. Baru jelas. Okay? Yang pertama adalah pain, kemudian pleasure. Dia nakkan keseronokan. Dia ada benda yang menyakitkan dia, so dia nakkan keseronokan. Okay? Bagilah satu contoh apa sekalipun. Orang yang dah terlibat dengan pornografi. Ni kita cerita orang yang dah terlibat dengan pornografi ataupun yang belum terlibat pun kan. Contoh dan sebutlah apa-apa satu masalah korang. Contoh masalah dia korang stres. Seronok tak stres? Tak seronok. Siapa suka stres? Tak nak. Sabut kepala. Dia tak suka stres.
So apa dia kena buat? Dia kena cari sesuatu yang boleh hilangkan stres dia. Pleasure. Dia cari pornografi. Boleh? Jelas tak saya ni? Kalau jelas tulis kat orang yang chat, jelas benda ni. Yang ni kena tahu. Jelas. Terbaik, alhamdulillah. Siapa yang mampu untuk kawal benda ni, siapa yang mampu untuk gunakan benda ni dengan baik, anda boleh serius lah. Siapa yang pernah ketagihan, anda boleh keluar daripada ketagihan dengan gunakan benda ni, teknik ni. Lepas ni, saya nak anda dah habis program ni kan, macam mana nak atasi perkara ni? Senaraikan semua pressure ataupun pain anda. Senaraikan pain anda. Contoh, exam gagal. Okay, exam. Apa lagi? Kena reject. Kena reject dengan member. Makwa tak nak kita. Okay, kena reject. Apa lagi yang stres? Yang menyakitkan kita. Hutang contoh. Tulis tak nampak. Tak nampak pun tak apa. Yang atas ni kena nampak. Pain dan pleasure. Okay? Yang bawah ni. Nampak tak? Okay. Yang bawah ni lah. Maksudnya senaraikan apa saja masalah yang anda ada. Yang betul-betul sentiasa ada masalah. Yang mana bila anda ada masalah, anda mesti cari sesuatu untuk menenangkan anda. Contohlah kan. Yang merokok. Kita ambil contoh lain. Kita ambil contoh penyakit lain. Merokok. Bila orang merokok, bila mana dia akan ambil rokok? Contoh waktu sejuk. Waktu sejuk dia ambil rokok. Ataupun waktu dia lapar, dia akan ambil rokok. Senaraikan. Itu adalah benda yang pain. Itu adalah benda yang sakit. Bila dah senaraikan benda yang awak sakit, baru awak cari benda yang awak boleh gantikan untuk menenangkan awak. Contohnya tadi, awak stres. Porn ni padam. Jangan cari porn. Awak cari movie. Contoh. Tengok movie Marvel ke, futsal. Boleh. Stres dengan exam. Stres dengan makwa reject. Futsal. Okay. Benda ni awak kena tulis spesifik. Kena buat spesifik. Boleh? Maksudnya jangan. Kalau sebelum ni ada orang cakap, okay, kalau anda rasa nak buat dosa ni, nak tengok video lucu, tukar dengan benda lain. Sama je konsep dia. Tapi benda lain tu tak spesifik. Faham tak? Benda lain tu tak spesifik. Dia kena spesifik. Contoh macam ni. Awak demam. Ubat awak apa? Ubat awak Panadol. Faham tak? Awak demam. Ubat awak Panadol. So awak kena cari Panadol. Kalau awak makan ubat sesama, tak sihat demam kau. Nampak? Jelas So awak kena tulis, kalau saya sakit stres. Stres tu sakit kita. Stres. Aku mesti pergi cari movie. Kalau aku depressed ataupun exam aku mesti, kalau setiap kali exam aku gagal, aku kena main futsal. Dia spesifik. Kita kena ceritakan penyakit dia, and then kita letak ubat dia. Specifically. Okay? Saya tak boleh tetapkan untuk anda. Anda yang tahu apa ubat yang anda sesuai untuk makan. Boleh? Kan saya cakap, okay, kalau anda gagal exam, pergi tengok K-drama. Sudah, ada tak suka K-drama. Lantak kau lah, kau nak tengok cerita apa tu pulang pada kau lah. Itu dia. Okay? So, it depends on you lah. Apa penyakit anda, anda kena tengok. Sebab memang majoriti kita yang terlibat dengan pornografi ni kan. Tadi, Saudara Zaiful dah ditunjuk fakta. Saya nak bagi tahu juga benda tu. Dia dah tunjuk dulu. Memang cantik. Apa dia? Kanak-kanak. Remaja perempuan lebih ramai yang tengok pornografi berbanding lelaki. Kenapa? Sebab lelaki ni dia ada ubat lain. Apa ubat dia? Game. Dia ada ubat game. Kalau dia stres, dia main PUBG. Kalau dia stres, dia main Mobile Legend. Kalau dia stres, dia main PS4. Perempuan dia tak main PS4. Jarang tengok main PUBG. So sebab tu perempuan ni bila dia stres, dia akan cari benda lain. Iaitu tadi tu. So boleh juga kata Kak Anis kita ni, kalau stres makan cookies. Itu pun terbaik juga. So ini adalah cara untuk kita atasi, dan juga macam mana, kenapa orang tu suka sangat tengok pornografi. Sebab dia terjebak dengan keadaan human needs pleasure. Okay. Yang ketiga, secara ringkasnya, kita pernah dengar yang Rasulullah SAW, dalam Al-Quran sebut, kita kena jangan dekati zina. Betul tak? Jangan mendekati zina. Ini nak tahu tanya ustaz kita lah. Ini memang dia boleh hurai, tak saya semua dia ada.
Saya bukan part tu. Saya nak bagi tahu apa dalam tu yang kita boleh belajar. Jangan dekati zina. Pernah tak dengar satu lagu yang kata jangan pandang-pandang, jangan pegang-pegang. Pernah dengar kan benda tu kan? Lagu siapa saya tak ingat, lagu apa. Ultimate kot. Tak tahu lah. Tak ingat. Okay. Dekat sini, daripada Aina Rafali, saya tak tahu. Benar tak? Yes, lagu lama. Benda tu nak bagi tahu yang orang terlibat dengan pornografi datangnya daripada senses kita. Daripada deria kita. Sebab tu Allah SWT suruh kita jangan dekati zina. Sebab senses kita ni akan mengaktifkan syahwat tu tadi. Mata, mulut, hidung. Percayalah, ada orang terangsang sebab bau minyak wangi member je. Ada, bukan tak ada. Ni sentuhan. Sentuhan ni, tuan-tuan puan, adik-adik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Sentuhan ni bukan bermakna hang sentuh terus sentuh pun. Hang duduk dekat je, anda dah rasa renjatan dia. Gitu kau. Memang ada. Sebab tu ayat tu tadi, jangan dekati zina. Sebab tadi itulah. Kalau kita mendekati zina, mendekati menggunakan semua sens kita, maka kita akan ketagihan, kita akan terlibat dengan pornografi. Itu setakat ini saja untuk 3 punca ataupun macam mana orang boleh terlibat dengan pornografi. Kita balik semula kepada saudara Fahmi kita. Silakan. Okey, baiklah. Terima kasih saudara Anwar Syarif atas perkongsian tadi. Okey, kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Kita beralih semula kepada saudara Zaiful untuk memberikan pencerahan kepada para hadirin. Baiklah, saudara Zaiful. Soalan yang ketiga ini berbunyi, apakah yang menyebabkan seseorang itu ketagih dengan video pornografi ini sehingga melihatnya secara berulang kali? Dipersilakan. Okay, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih saudara moderator, seterusnya sahabat panel, saudara Syahadat. Saya tak tahu berapa kali diulang dia punya promosi. Kalau saya tak dapat 10% malam ni, siap. Okey, tuan-tuan, rakan-rakan yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, malam ni dah mencecah 100 orang yang bersama kita berbincang dan berdiskusi tentang isu pornografi. Baik, sebenarnya dah banyak dah saudara Syahadat sebut dan semuanya yang beliau katakan itu sangat berguna dan sangat perlu untuk kita ambil pengajaran dan iktibar pada apa dia cakap. Terutama punca dan juga cara macam nak atasi. Jadi balik kepada soalan moderator, ketagih. Kenapa ketagih? Sebab apa ketagih? Tadi saudara Syahadat dah cakap dah, yang lelaki ni banyak main PUBG. Okey, boleh tak anda tulis kat situ berapa ramai yang main PUBG, berapa ramai yang main Mobile Legend? Ada tulis saya ke, saya main ke apa ke, cuba awak tulis. Sebab apa? Sebab apa awak main PUBG? Sebab apa awak suka main Mobile Legend? Sebab apa awak suka tengok cerita Korea? Sebab apa? Sebab apa? Saya main PUBG ML. Okey, banyak. Maksudnya semua ni jenis kaki game ni. Malam ni kita berbincang dengan kaki game semua ni. Sebab apa awak suka main? Sebab jadi pro player FIFA. Macam-macam game ada. Bola semua jadi. Dah lari tajuk kita lagi. Okey, Shop main PUBG. Okey, Candy Crush. Ada juga main Candy Crush. Okey, bagus. Okey, sebenarnya sebab apa anda main semua benda tu dan anda keep ulang walaupun lecturer tengah bercakap anda tetap nak main juga. Walaupun waktu tu kawan call, anda reject call semata-mata tak nak mati PUBG tu, tak nak kena tembak. Sebab apa? Sebab anda rasa seronok. Bila anda rasa seronok, itulah punca anda jadi ketagih game. Sama juga orang yang ketagih minum arak, ketagih hisap dadah. Sebab apa dia ketagih? Sebab dia rasa seronok. So keyword ketagih ialah seronok. Tapi sebelum sampai pada kemuncak masalah ketagih, sebelum kita sampai pada kemuncak seronok tu, kita kena tahu fasa-fasa dia. Sebelum sampai ke ketagih tu, tak seronok kalau kalah. Tu kena training lah. Bila training, practice make perfect, awak akan menang lah kot lepas ni ya. No Syahidah. Saya nak beritahu awak lah, sebelum dia pergi kepada tahap ketagih, dia ada permulaan, rentetan sebelum sampai ke ketagih. Macam awak, mula sebelum awak main PUBG. Macam mana awak sebelum awak ketagih main PUBG, apa yang awak lakukan? Mungkin mula-mula awak tahu, kawan bagi tahu, mainlah ada game baru PUBG. Lepas awak bercakap, tak nak lah, waktu tu aku tengah main Clash of Clans. Ada lagi tu orang main Clash of Clans. Tu dulu saya main waktu zaman saya kat universiti. Clash of Clans. So sekarang awak main PUBG.
Lepas tu bila kawan tunjuk kat awak rasa macam, oh ini PUBG. Okay, lepas tu takkanlah terus, hari ni kawan tunjuk kat awak ini game PUBG, esok awak terus rasa macam, yes aku dah ketagih main PUBG. Tak, dia bukan semudah itu. Maksudnya dia bukan semudah sekali terus ketagih. Dia bukan macam tu. Bahasa mudah lain ialah, saya teringat siapa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Ustaz Akil Hai. Ustaz Akil Hai pernah sebut dalam bab masalah bukan pornografi saja, rentetan kepada zina yang Syahadat cakap tadi, mula-mula mata bertentang mata. Mula-mula kita tengok kan, perempuan ni macam cantik, perempuan tu pandang kita, lelaki ni macam handsome. So mula-mula mata bertentang mata. Selepas itu, nombor telefon mula diminta. Dia minta nombor. Bagi nombor sikit. Bukan nombor sikit mana cukup kan, tak nak call. Bagi nombor awak, kita tukar. Lepas tu, bila dapat nombor, mula nak berjumpa. Bila dapat nombor WhatsApp malam-malam, boleh tak jumpa, nak belanja minum. Alasan, nak study, saya tak faham, nak tanya awak. Sebab dah dapat nombor. Lepas berjumpa, mula-mula duduk jarak-jarak. Kan? Kau duduk sana lah, duduk sini lah, ikhtilat lah. Kan? Lepas ikhtilat, betul dia kat apa? Lepas duduk jarak-jarak, mula duduk rapat-rapat. Boleh kot rapat-rapat sebelah-sebelah. Lepas tu, mula ambil kesempatan, mula pegang-pegang tangan. Lepas pegang-pegang tangan, perut nipis menjadi bulat. Mula-mula tak ada apa-apa, lastnya tiba-tiba jadi benda tak tentu, perut pun dah berubah, akhirnya lahir anak tak tentu sifat dan buang merata tempat. Itu kronologi dia, nak cerita. Macam tu jugalah dengan ketagihan ni. Dia bermula dengan 4 perkara. Dia ada step by step. Step pertama ialah pendedahan awal. Macam saudara Syahadat cakap tadi, pendedahan awal ni kadang-kadang kita didedahkan secara sedar ataupun secara tidak sedar. Secara tidak sedar, macam saudara Syahadat cakap, awak tengok televisyen. Tiba-tiba ada adegan yang macam pengantin baru kahwin, lepas tu lelaki dengan perempuan duduk kat atas katil macam, malam ni malam Jumaat. Tiba-tiba macam tu, kadang kenapa malam Jumaat? Baca kafir ke? Baca Yasin ke? Padahal benda tu dia cerita double meaning, benda lain. Dia mula macam tu, pendedahan awal. So orang baru nak tahu, tu. Ataupun apa-apa lawak yang double meaning, pendedahan secara tidak langsung. Pendedahan secara langsung ialah kawan awak ajar. Jom tengok, aku tunjuk kau satu video lah. Video yang best gila. Contoh. Novel dia memang best gila. Memang tengah laku novel. Cuba kau baca. Itu pendedahan awal. Secara tak langsung ataupun secara langsung. Dan yang kedua, mula-mula, bila awak dah terdedah, pada peringkat awal, awak dah rasa tahu, dia pergi kepada step kedua, mengisi masa lapang. Dia pergi kepada, bila free-free macam, nak buat apa tak ada apa aktiviti ni. Lepas tu dia teringat, hari tu kawan aku dia cakap, baca novel ni best. Lepas tu dia pun tengok novel tu. Tengok video tu best, dia pun pergi tengok. Sebab dia mengisi masa lapang dia. Itu step kedua. Daripada dia hanya tahu daripada secara langsung dan tidak langsung, dia pergi kepada mengisi masa lapang. Menjadikan mengisi masa lapang dia dengan aktiviti-aktiviti melibatkan pornografi. Itu yang kedua. Dengar ke? Ada masalah ke? Ada yang bercakap tadi ke? Tak clear? Tak ada? Okey, dengar. Okey. Terkejut saya. Macam, ada orang marah ke? Jadi berjek kan? Macam, kau marah kat aku ke? Tak. Ni kita bincang. Jangan marah. Okey, yang ketiga, daripada mengisi masa lapang sebelum sampai ke tagih, dia jadi kepada rutin harian. Kan, contoh rutin harian kita apa? Contoh rutin harian, kalau orang tu nak diet, rutin harian dia mesti jogging. Kalau tak jogging, tak boleh. Macam itulah juga dengan ketagih pornografi. Tadi mula-mula isi masa lapang. Selepas tu, dia jadi kepada step yang ketiga, dah jadi rutin harian. Tak nak setiap hari nak tengok, setiap hari nak baca. Kalau tak ada, sanggup cari. Dia jadi macam tu. Sebab dia dah jadi rutin dekat kehidupan dia. Dan akhir sekali, barulah dia sampai kepada tahap ketagihan. Bila pergi kepada tahap ketagihan, the problem is, kita akan rasa gelisah kalau tak dapat benda tu. Contoh, macam awak main game, main, tiba-tiba phone awak rosak. Awak tak boleh, ataupun akaun PUBG awak kena block, kena hack, akaun PUBG awak hilang, tak boleh main PUBG dah. Apa awak akan rasa? Awak rasa macam gila, stres, awak akan macam meroyan hidup awak rasa macam tak selesa sebab awak ketagih, sedih kena ban. Itulah awak, jangan left. Kalau left selalu kena ban. Ataupun sebab tak perform ke, tak kisahlah. Tapi nak ceritanya, bila sampai tahap ketagih,
akhirnya dia akan merosakkan diri awak kalau awak tak dapat benda tu. Ini bahayanya dari segi ketagihan. So, benda paling penting, kalau orang tanya, kenapa dia jadi ketagih, benda ni dia kita kata boleh applicable dekat semua benda. Contohnya, awak ketagih main game, awak ketagih tengok movie, awak ketagih Korea. Kenapa orang ketagih sangat tengok movie Korea? Cantik sangat ke jejaka-jejaka Korea tu berbanding dengan Saudara Syahadat? Contoh, nak ceritanya apa? Sebab seronok. Kita nak tengok dia sebab seronok. Macam itulah juga dengan pornografi. Kenapa orang ketagih? Sebab seronok, dan seronok itu akan datang dengan 4 step ini. Pendedahan awal, mengisi masa lapang, rutin harian dan juga ketagihan. Itu kemuncak yang paling ekstrim sekali. Jadi itu saja sedikit tentang ketagihan yang boleh saya kongsikan. Dan selepas ni kita serahkan juga kepada Saudara Syahadat. Mungkin banyak lagi perkongsian tips yang akan dia bagi. Saya pun khusyuk mencatat apa yang dia cakap. Saya ni sekadar melengkap majlis je. Saya top-up macam tu je. Yang spesifik kita serah kepada Saudara Syahadat. Okay, terima kasih. Saudara moderator, harap menjawab, insyaAllah. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Saudara Zaiful atas pencerahan bagi soalan yang saya tujukan tadi. Okey, kita teruskan dengan soalan yang keempat. Soalan ini saya pergi kepada Saudara Amirul Syahadat. Saudara Amirul, boleh saya teruskan? Sila. Okey, baiklah. Ini soalan keempat berbunyi, pada pendapat Saudara Amirul Syahadat, apakah implikasi yang akan dihadapi oleh seseorang, masyarakat sekeliling apabila ketagih melihat pornografi ini? Dipersilakan Saudara Amirul untuk memberikan kupasan di sebalik persoalan yang saya berikan sebentar tadi. Dipersilakan Saudara Amirul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kena setia lagi dengan kita semua. Saya yang tak setia, asyik keluar masuk je dengan line sini. Allahu Akbar. Menduga betul malam ni. Menguji kesabaran tu Allah saya selamat. Semalam elok saja kita berprogram juga dengan RSI polis juga kan semalam. Okay? Okay, balik pada semula soalan tadi tu. Soalan yang bagi saya sangat-sangat penting lah untuk kita tengok. Sebab kan, dia macam ni tau. Manusia ni, dia ada dua jenis. Manusia ni ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah orang yang orang kata introvert lah. Yang kedua adalah extrovert. Introvert, extrovert. Introvert ni orang yang memandang pada hukuman. Extrovert adalah orang yang memandang pada ganjaran. Okay, itu adalah dua. Sebab tu kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut syurga dan neraka. Syurga dan neraka. Ada orang, dia lebih termotivasi apabila memandang syurga. Ada orang, dia lebih terinspirasi bila memandang neraka. Neraka itu adalah hukuman. Biasanya orang yang introvert ni, dia akan lebih takutkan neraka. Kalau orang yang extrovert ni, dia lebih inginkan syurga. Dia macam tu, dia punya motivasi. Dia akan, naklah masuk syurga. Kalau orang yang introvert ni, tak nak aku masuk neraka. Dia akan fikir macam tu. Okay, dalam kes macam ni, orang yang introvert ni, kita memang senang kalau kita kena bagi tahu kesan. Istilah dia kena bagi tahu apa kesan yang kita sedang hadapi. Itu apa yang kita sedang hadapi. Sebab introvert ni biasanya duduk dalam rumah seorang-seorang. Yang extrovert ni bersosial sikit orangnya kan. Gitu. Baik. The point is, kesan dia ada atas individu tu sendiri. Kita pergi pada kesan pada individu tu sendiri. Implikasi ke atas individu tu sendiri. Okay. Individu. Dia ada dua kesan yang main lah. Saya tak nak cerita banyak, kita nak cerita dua je. Yang pertama, dia mampu untuk alter personality. Alter personality ni apa? Mengubah personality kita lah. Personality seseorang tu akan berubah. Dulu kau macam ni, sekarang kau macam ni Personality bukan tubuh badan. Kau gemuk sekarang kau tengok pornografi Anggap dia, bukan. Tak ada kena-kena pun. Okay? Bukannya begitu. So, personality bukan tubuh badan. Okay? So,
Yang pertama adalah alter personality. Yang kedua adalah lost freedom to think. Okay. Yang kedua adalah hilang kebebasan untuk berfikir. Okay, jom kita pergi kepada ni dulu. Alter personality. Pernah tengok kan, sahabat-sahabat kita, dia bila stres tu biasa. Ramai orang stres. Saya stres, awak stres, anda stres, kita semua stres. Tapi ada sebahagian orang yang stres, perwatakan dia berbeza. Perwatakan dia berubah. Asal kau tak semangat ni. Asal kerja sekolah kau tak siap ni. Asal kau tak hantar assignment ni bos. Asal ni. Mana kerja kau ni. Mula dah personality dia berubah. Mak kita pun marah. Kenapa tak angkat baju lagi ni? Pemalas punya anak. Berubah personality kita. Daripada rajin ke malas. The point is, perubahannya macam mana? Obviously, daripada positif ke negatif. Daripada positif ke negatif. Jom kita detailkan. Contoh, yang pertama. Daripada rajin ke malas. Daripada rajin ke malas. Saya tak tahulah. Saya tak pernah lagi jumpa sahabat-sahabat saya ke apa ke yang sambil sidai baju, sambil buat assignment, tengok pornografi. Saya tak pernah tengok lagi. Okay? Ada. Kalian pernah tengok ke sahabat-sahabat kalian yang sambil sapu sampah dia tengok pornografi? Kalau ada, tuliskan ada. Ada ke? Straight in mind. Ada ke? Ada yang buat macam tu? Kalau ada, mana nak tahu? Tak ada, betul tak? Dia akan jadi, orang yang tengok pornografi ni dia duduk lah. Dia duduk ke, dia baring ke, terpulang lah kalau dah terlentang ke. Dia, point dia tak bergerak tempat lain. Sebab tu daripada rajin, dia jadi malas. Okay. Kena alert sebab nanti saya akan bawa kepada soalan-soalan yang seterusnya. Ada lagi kesinambungan dia. Itu yang pertama, daripada rajin ke malas. Yang kedua adalah, daripada berani, jadi malu. Daripada berani, jadi malu. Segan nak jumpa orang. Segan nak buat sesuatu perkara. Sebab apa? Sebab dia terlibat dengan pornografi lah. Dia kalau elok dia berani cakap kat depan, tapi sekejap dia dah masuk dalam terlibat dengan benda ni, dia segan nak jumpa orang. Bayang macam ni lah, istilah dia gini lah kan. Kalau kita tengok istilah dia, kalau sahabat-sahabat yang kita pandang dia baik, kita pandang dia bagus, tapi sebenarnya dia terlibat dengan pornografi. Malu buat dia, malu sebenarnya. Kita cakap dia baik, kau ni baik lah, bagi ceramah, tapi terlibat dengan pornografi. Bila dia terlibat, malu tak dia nak cakap kat depan, dia malu. Segan lah, sebab dia tahu diri dia tak baik. That's why daripada berani, jadi malu ataupun segan. Dia takut nak buat. Okay. Yang ketiga adalah, daripada aktif kepada pendiam. Oh, sebelum ni aktif je bercakap, aktif je bekerja, aktif je ni, tapi jadi pendiam. Kenapa pendiam? Dia akan kaitkan dengan yang seterusnya. Okay. Dia akan jadi pendiam. Dia tak banyak cakap, dia dengan hal dia sendiri. Tu yang ketiga. Yang keempat adalah, daripada sayang jadi benci. Daripada sayang jadi benci. Daripada seorang yang penyayang, dia jadi orang yang pemarah. Itu orang yang terlibat dengan pornografi. Bahaya tak? Bahaya. Sebab tu, ada saya punya mentor saya yang cakap dengan saya, kata, kena bagi tahu anak muda, kalau kau terlibat dengan pornografi, jangan kau rasa perkahwinan adalah, memang kahwin tu adalah jalan penyelesaian. Tapi kau jangan ingat, kau terlibat dengan pornografi, kau kahwin belum tentu selesai. No. Kau jangan ingat, kalau kau terlibat dengan pornografi, kau kahwin benda tu selesai. Kahwin adalah salah satu penyelesaian. Tapi, sebab tu kita kata, kita kena perbaiki diri kita dulu sebelum kahwin. Sebab tu kahwin tu jalan penyelesaian. Bukannya bila kau terlibat dengan pornografi, kena kahwin. Faham tak maksud saya? Kahwin ni jadi jalan penyelesaian sebab sebelum kahwin, kita kena ubah diri kita. Itu menyebabkan kahwin itu jalan penyelesaian. Tapi jangan kita fikir, oh aku terlibat dengan pornografi, jom kahwin. Bukan, tidak begitu. Kalau kita buat macam tu, itu yang menyebabkan kita terlibat dengan curang, terlibat dengan sekian-sekian, jadi marah, jadi kita marah anak kita lah, kita tak sayang. Sebab kahwin ada tanggungjawab. Okay. Puasa, ya. Puasa, kita nak puasa, kita kena kawal diri kita. Maksudnya kita belajar tak ubah diri kita? Yes. Kita kawal ubah diri kita dulu, baru kita puasa. Sebab puasa tu adalah jalan penyelesaian. Sama lah dengan kahwin tadi tu. Bukannya, saya tak pernah lagi, time kau puasa baru kau nak ubah. Tak jadi kan. Sebenarnya kita dah kena mindset, esok puasa, so jangan terlibat dengan pornografi esok. Kita dah mindset awal-awal sebelum kita puasa. Sama dengan kahwin. So dekat sini, orang yang penyayang dia akan jadi pemarah. Jadi pemarah, orang yang suka benci orang lain, dia tengok orang lain semua dia tak puas hati. Itu adalah daripada sudut alter personality.
So kalau awak sayangkan masa depan awak, jangan terlibat dengan pornografi. Awak ada masa depan yang cerah, awak jangan ingat kalau awak nak berjaya dalam bisnes, awak boleh selamat dengan pornografi. Tahu? Kalau awak nak berjaya dalam perkahwinan, awak jangan rasa selamat dengan pornografi. No, takkan selamat. Kalau awak nak rasa awak nak selamat dalam pendidikan, pembelajaran awak punya study, dan awak ingat selamat awak dengan pornografi. No. Ada sahabat-sahabat yang bila terlibat dengan pornografi, tak buat assignment, tak hantar assignment, padahal dia budak rajin. Great, jatuh lah. Jangan ingat awak selamat dengan pornografi kalau awak masih lagi jangan awak ingat selamat dengan pornografi ni bila nak berdepan dengan masa depan. So kalau awak sayang dengan masa depan awak, ubah sekarang. Okay? Itu adalah yang pertama. Atau personality. Yang seterusnya, saya minta maaf kalau sahabat-sahabat semua dengar macam ganas syahadat ni kan. Saya yakin awak pernah dengar saya ceramah dulu ni. Semalam pun ada, saya bawa tegas hari ni sebab benda ni penting. Ramai orang terlibat. Sangat ramai. Okay? Saya rasa memang kita santai, saya pun gelak-gelak tu lah, saya pun. Tapi benda ni memang penting untuk kita sampaikan. Memang kena penting untuk tekankan. Sebab kita tak fikir masa depan kita. Kita tak fikir masa depan kita. Okay? So yang seterusnya adalah lost freedom to think. Hilang kebebasan untuk berfikir. Apa dia? Yang pertama, kau jadi tak matang. Sikit-sikit nak marah. Sikit-sikit tak buat hati. Sikit-sikit nak merajuk. Sikit-sikit tu. Tak matang cara berfikir. Bila ada masalah, tu saya cakap tadi. Saya bagi tahu awal tadi. Orang yang terlibat dengan pornografi adalah orang yang sukakan pleasure experience dia porn. Maksudnya dia nak seronok dengan porn. Macam tadi, saudara Zaiful kata. Kenapa kita gay? Sebab seronok. Sebab dia seronok. Bila dia fikir seronok ni je, masalah datang. Tak naklah selesaikan, aku nak yang seronok ni. Kan ada seronok, buat apa nak selesaikan masalah? Sebab tu tak ada kebebasan untuk berfikir. Bila datang masalah kau lari. Bila datang masalah kau lari. Bila datang masalah kau lari. Kau rasa kalau kau kahwin macam tu selamat ke? Tak. Anak kau lapar? Tak kau lah. Itu masalah. So kita nak yang seronok je. No. Okay? Tak matang. Yang kedua, sensitif. Kita jadi sensitif sangat. Semua benda nak sensitif. Semua benda nak sensitif. Contoh, saya bagi contoh. Jawab dalam hati Saya tanya, jawab dalam hati. Apakah benda yang paling pelik anda pernah buat dalam bilik air? Jawab dalam hati. Apakah benda yang pelik anda buat dalam bilik air? Yang bila keluar daripada bilik air, mak kita cakap, apa kau buat lama-lama dalam bilik air? Saya suka cakap dalam hati, jangan please. Okay, the point is, kalau pemikiran kita normal, kalau kita ada kebebasan untuk berfikir, jawapan yang pertama dalam pemikiran kita, saya akan main air pipe, simbah dekat shilling, lepas tu biar air tu jatuh menitik-nitik macam hujan. Pelik tak tu? Ataupun main air tu jiwa dalam mulut. Ataupun dalam bilik air tu basuhkan letak sabun banyak-banyak and then slide. Tapi kalau pemikiran yang tak bebas, dalam pemikiran dia dulu dah fikir benda bukan-bukan. Faham tak? Kalau saya cakap tadi soalan tadi, benda pertama dia fikir dalam kepala otak dia, ni. Okay? So, awak kena tanya dia awak sendiri lah. Sebab tu, dia jadi sensitif. Dia tak ada kebebasan. Contohlah kita dalam meeting. Dalam meeting, orang yang terlibat dengan pornografi, dia tengok perempuan, dia tak tenang. Faham tak? Dia tak tenang sebab sensitif. Dia sensitif. Bila cikgu mengajar sikit je, cikgu mengajar. Sentuh pasal bab ni, dia akan rasa macam dia tak senang duduk. Dia tak senang duduk sebab benda tu sensitif bagi dia. Sebab tu dia hilang kebebasan untuk berfikir. Itu punca dia. Okay? So that's why kita kena ubah diri kita. Kita kena bentuk diri kita supaya kita elakkan daripada benda ni terus membelenggu anak-anak remaja kita. Berbahaya, sangat bahaya. Ini daripada sudut individu. Okay? Wah, hebat wancu air lain. Kau wancu air dalam bilik air, kau buat apa? Astaghfirullahaladzim, air kau wancu air. Okay, logik lah. Mungkin Sinki waktu tu Selangor kan tak ada air. So Sinki tak ada air. Kononnya. Okay, itu adalah daripada sudut individu. Okay, itu adalah sudut daripada individu. Jom pergi pada masyarakat. Saya punya konsep satu je. Kau jangan mimpi nak ubah dunia kalau diri kau tak berubah. Kau ubah diri, dunia akan berubah. Ini saya cerita dengan student-student saya punya orang yang dalam program-program saya cakap. Kau jangan mimpi untuk ubah dunia kalau diri kau tak berubah. Kau ubah diri, dunia akan berubah. Sebab apa? Sebab kau adalah sebahagian daripada dunia. Dapat? Okay.
Yang kita pergi macam ni. Ini adalah kanak-kanak. Ini adalah kanak-kanak. Okey. Dan ni adalah remaja. Okey. Ni adalah remaja. Siapa nak tulis, nak lukis dekat atas buku nota anda, digalakkan tuliskan dekat buku nota anda. Okey. Yang seterusnya adalah dewasa. Zaman kanak-kanak, waktu anda membesar tu, waktu kanak-kanak tu, itu adalah waktunya orang seeding. Meracuni pemikiran anda. Itu waktu kanak-kanak. Adik-adik kita, sahabat-sahabat kita yang masih kecil-kecil kan, kita tengok adik-adik kita kat sekolah rendah tu, mereka ni sedang diracuni pemikiran mereka. Diracun, macam-macam. Macam tadilah kita dah bincang awal tadi, macam mana dia terjebak dan sebagainya. Okay? Sebab tu kat sini, bahagian paling penting kat sini adalah didikan. Daripada mak ayah lah, didikan. Orang kata apa? Melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Walaupun hari ni rebung lagi dah patah. Belum lama dekat rebung dah patah kan. So dekat kanak-kanak ni penting didikan. Apa yang anda bagikan pada mereka dulu itu penting. Apa yang anda sebut pada mereka itu penting. Adik-adik, kalau baby kan, mereka membesar, kita beri ajar satu perkataan. Dia tak dapat. Tapi dia dapat sebut perkataan yang kita selalu sebut. Tapi kita tak setuju pada dia. Sebab dia observe. Dia observe, dia dengar, dia teliti apa yang kita buat, dia akan ikut. Okay? So sebabkan waktu tu kanak-kanak ni adalah untuk seeding. Ni lah tadi, ni peranan ibu bapa lah. Yang abang-abang yang tak ada mak ayah dan apa, tak kisahlah. Sama lah, ni sama. Remaja ni adalah zaman untuk anda, mencuba dan ketagih. Inilah zaman dia. Mencuba dan ketagihan. Kenapa mencuba dan ketagihan? Sebab waktu remaja ni anda sedang mencari personality anda. Who you want to be. Kau nak jadi siapa? Waktu ni lah. Alah, ingat tak waktu nak cari course? Nak masuk course ni lah, nak masuk course engineering lah, nak masuk course Islamic studies lah, nak ambil course ni. Nak mencari personality. Betul tak? Waktu ni, zaman ni. Anda mencuba perkara baru. Aku main bola. Tak jadilah main bola, tak pandai. Kalau main bola pun tak boleh sentuh sekarang ni. So baik tak main bola, main PS2 je, main PS4 je. Kan? So, ini zaman, waktu remaja adalah zaman anda untuk mencuba. Dan percayalah, ini mendata. Sebab apa mendata? Sebab zaman remaja lah paling lama anda akan rasa. Memang lama gila. Anda rasa seolah-olah macam anda akan hidup selama-lamanya waktu ni. Bila dah dewasa, anda rasa nak mampus lah. Anda dah fikir mampus lah waktu tu. Tapi waktu remaja ni anda akan fikir anda akan hidup selama-lamanya. Enjoy lu, let lu, exam minggu depan lu, let lu, santai lu, PUBG lu, rank lu. Waktu ni remaja, anda mencari personality. So penting sangat-sangat untuk anda tetapkan apa personality yang anda nak. Penting sangat-sangat apa yang anda buat, yang anda jadikan rutin harian. Macam tadi saudara Zaiful kata, bila dia jadi rutin, dia cari. Anda tak dapat, dia cari lagi, cari. Itu. Okay. Bila sampai ke dewasa ni adalah zaman untuk anda tengok result dia. Tadi kan anda mencari siapa personality anda. Waktu dewasa itulah, itu personality yang anda dapat, result dia. Antara malas atau rajin. Baik atau buruk. Berani atau penakut. Yang tadilah yang saya sebut tadi, yang individu tadi tu. Itulah result yang anda akan dapat. So anda kena bentuk hari ni untuk dapatkan zaman dewasa anda yang terbaik. Kalau anda nak jadi pemalas, jadilah pemalas. Kalau anda nak jadi baik, jadilah baik. Itulah diri anda. Okey, daripada dewasa ni, kita pergi pada community. Jom kita tengok community. Kita kena tahu, kalau negatif, maka kualiti seseorang tu akan meningkat lah. Kualiti seseorang tu akan meningkat bila dia positif. Bila dia rajin, maka kualiti seseorang tu meningkat. Kalau dia pemalas, ataupun kualitinya rendah, kalau dia ni negatif, maka kualiti dia rendah, buruk lah. So, kita punya hipotesis dia apa? Hipotesis semakin meningkat kualiti individu, semakin meningkat kualiti community. Okay. Semakin menurun kualiti individu, semakin menurun kualiti community ataupun masyarakat. Sebab saya cakap awal-awal tadi, kau jangan mimpi untuk ubah dunia kalau diri kau tak mampu nak ubah, sebab kau sebahagian daripada dunia. Kau ubah diri kau, dunia akan berubah. Itu yang apa kita kena buat. So result kita tu, itu yang kita kena tengok. Kita nak jadi orang rajin ke, kita nak jadi orang malas ke, hari ni kita kena tentukan. Okay, boleh tak boleh? So itu setakat ini untuk
menjawab soalan tadi lah. Alright, so itu saja. Kita balik kepada kita punya moderator. Silakan. Okey, baiklah. Terima kasih saudara Amirul atas perkongsian tadi. Saya berharap agar semua para hadirin dapat faham tentang poin-poin yang diberikan oleh saudara Amirul Syadat sebentar tadi. Okey, baiklah, kita teruskan dengan soalan kelima kita. Saya kembali semula kepada saudara Zaiful. Saudara, saya ingin mengajukan soalan kelima yang berbunyi, apakah langkah-langkah buat seseorang untuk mengatasi masalah ketagihan yang begitu membimbangkan dalam masyarakat kita pada hari ini? Ustaz, saudara Zaiful. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syadat, moderator, seterusnya, rakan-rakan yang masih setia. 82 orang lagi masih ada dalam ni. Alhamdulillah. Masih boleh tahan lagi ke? Dah rasa mengantuk, rasa macam Allah, cepatlah habis dah 10-17 ni. Okay, boleh. Alhamdulillah. Okay, bagus. Okay. Kita santai je. Saya nak ambil vibe Syadat yang tegas tadi tu rasa macam tak mampu malam ni. Sebab nanti kalau saya carry dia punya vibe tu, silap-silap kita punya forum ni akan habis pukul 12. Sebab dia punya semangat tu nanti akan jadi lain macam. Jadi saya slow down kan balik, kita relax. Bila sebut tentang langkah, kan, kita kena tahu setiap masalah mesti ada penyelesaian. Itu kita kena tahu pertama. Macam orang cakap, setiap penyakit mesti ada ubat. Kecuali mati. Kan? Itu pada orang try juga, dah mati, lepas tu nak awet bagi hidup. Ada juga orang try, tapi tak boleh lah, dah mati-mati lah kan. Tapi kita boleh katakan juga ketagih pornografi ni juga salah satu penyakit. Dia memang satu penyakit, macam saudara Syadat sebut tadi, dia boleh merosakkan mental kita, boleh merosakkan peribadi kita dan boleh jadi violent kepada orang sekitar kita. Jadi kita nak tahu juga apa solusi. Kan? Tengok tu solusi dia, panduan hidup bersyariat. Ini pun saya tak tahu majalah solusi mana saya ambil ni. Tapi itulah, dan kitanya ada solusi, ada cara apa kita nak berubah. Cuma cara untuk berubah ini bergantung kepada usaha kita, effort kita. Allah bagi tahu dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah takkan ubah nasib suatu kaum kecuali kaum tu ubah nasib dia sendiri. Berletihlah saudara Syadat daripada tadi pukul 9 sampai 10.30. Lepas tu kita keluar-keluar chat ni, tak ada masa nak berubah. Tak ada daya nak berubah. Tak ada guna. Ada orang tu tak perlu pun dengar talk macam ni. Dia baca je satu petikan, ada orang tulis kod. Berubahlah sebelum mati. Terus insaf. Berubah terus. Hidayah milik Allah, boleh berubah dalam apa je bentuk sekalipun. Cuma effort kena ada. Usaha kena ada. Okay, dah bersedia nak berubah. Okay, kalau dah bersedia, tulis dah bersedia. Okay, pertama sekali, apa yang kita perlu lakukan ialah dapat berubah, maybe sebab hati tak dijentik. InsyaAllah kita sama-sama doakan. Mudah-mudahan hati kita dijentik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berubah. Kita semua ada aib kita sendiri. Saya ada aib saya, saudara Syadat ada aib dia, semua kita ada aib kita. Kita nampak baik depan orang sebab Allah tutup aib kita. Kalau Allah buka aib kita nak bercakap depan orang pun malu. Tapi Allah tutup aib kita. Dengan itu kita boleh bercakap depan orang, kita kongsi sama-sama dan mudah-mudahan Allah tutup keburukan kita dan kita berubah sama-sama insyaAllah. Pertama sekali, benda paling, ini paling tahap kronik. Iaitu kalau anda dah sangat ketagih sampai rasa macam tengok tiang pun rasa lain macam. Jalan-jalan tengok tiang, uish, lain macam rasa. Kan? Padahal tiang je pun, tapi anda tengok tiang tu dah rasa macam tengok manusia. Kalau sampai macam tu, anda kena jumpa kaunselor. Anda kena jumpa kaunselor, minta pendapat dia sebab anda dah tahap bahaya. Contoh dalam bilik kan, tengah duduk, anda tengok kipas berpusing rasa macam lain macam je kipas ni. Kan? Itu pun dah tahap kritikal lah maksud dia. Memang dah ketagih gila dia tu. Sebab dia buat apa dah. Jumpa kaunselor. Ada juga cakap, tapi kalau jumpa kaunselor, malulah kalau kaunselor tu cerita dekat orang lain. Okay, ini sebenarnya satu mentality yang perlu kita ubah juga. Bila kita jumpa kaunselor yang berdaftar sebenarnya dia ada etika. Kod etika dia ialah dia tidak boleh menceritakan apa jua luahan klien dia kepada orang lain. Itu kod etika kat semua kaunselor.
Kalau awak rasa ada kaunselor yang tiba-tiba bagi talk, bagi ceramah, dia pun gunakan anda sebagai contoh dan cerita pasal anda boleh saman je. So jangan takut, pergi jumpa kaunselor, tanya pendapat dia, apa kita kena buat. Sebab memang Tuhan dia bagi pendapat dekat kita. Jangan jumpa orang yang salah. Anda rasa macam, aku nak berubah. Kita jumpa pula kawan, tanya kawan. Kawan tu pula ialah pembekal industri porn. Jadi lagi jahanam kita punya hidup. Itu masalah dia. Kita cari orang betul. So carilah kaunselor. Itu perkara pertama. Kita kat kaunselor, apa yang kita nak berubah? Tanya step macam mana. Itu kalau terlampau teruk dan anda rasa nak jumpa kaunselor. Yang kedua, kalau anda rasa macam malaslah jumpa kaunselor, kita try slow-slow cara sendiri. Cara dia ialah calendar. Calendar ni apa? Kembalikan balik daripada 4 step tadi tu. Cari hobi baru. Okey, betul, cari hobi baru. Betul, macam Saudara Syahadat sebut tadi. Kita akan pergi kepada part tu sekejap lagi. Saya nak sebut pasal cari kalender ni ialah, awak ingat tak 4 step ketagihan yang saya sebut tadi? Sekarang ni ialah kita nak ulang balik. Ulang balik macam mana? Kita kembalikan daripada ketagih, kepada rutin, kepada masa lapang, kepada permulaan. Maksud dia apa? Kalau kita ketagih sampai setiap hari kita buat benda tu, kita kena try slow down, kita cuba perlahan-perlahan. Macam saya cakap tadi, mustahil hari ni kita niat nak berubah, esok terus kita tak tengok point. Dia bukan macam tu. Dia kena step by step. So kalau hari ni awak tengok point setiap hari, contoh, nak berubah, try limit, aku cubalah kot seminggu sekali. Bila dah boleh seminggu sekali, try sebulan sekali. Ataupun kalau drastik sangat, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali. Macam, kenapa kau macam menggalakkan? Dia bukan menggalakkan. Dia nak bagi tahu, awak kena berhenti perlahan-perlahan. Bila awak berhenti secara mengejut, takut dia akan jadi backfire pada diri kita balik. Sama macam kita buat kereta, brake kereta digunakan untuk keselamatan kita. Untuk kita brake secara perlahan-lahan. Cuba awak guna brake kereta tu secara mengejut. Dia bukan menjaga keselamatan kita. Dia akan merosakkan balik keselamatan kita. Kita akan terhantuk dekat depan dashboard rasa able lah. Jadi nak cerita macam tu, betul macam nak berhenti merokok. Yes, macam nak berhenti merokok. Orang berhenti merokok, contohnya dia tak macam, selama ni dia isap rokok sekali 1 kotak. Esok dia tak merokok, hari ketiga mungkin dia boleh jadi gila. Sebab terlalu drastik. Mungkin dia boleh cuba, esok nak try sehari 5 batang je. Lepas tu hari kedua sehari 3 batang je. Hari ketiga sehari 2 batang je. Lama-lama dia akan tak ada, dia akan lupa lah tak buat merokok tu. Macam itulah juga dengan ketagihan pornografi. Kita mulakan dengan step by step. Mungkin jarak waktu, masa dan sebagainya. Dari segi kalender. Seterusnya, yang ketiga, benda yang boleh kita lakukan juga ialah jangan duduk bersendirian. Sebab benda ni akan berlaku bila kita seorang-seorang. So, cari kawan dan banyakkan aktiviti. At least kena ada kawan. Selalunya, sebab tu tadi kalau awak lihat statistik yang saya tunjuk pada awal tadi, statistik tu kenapa waktu MCO, waktu PKP, statistik rakyat Malaysia yang melayari laman web pornografi ni tinggi. Sebab apa? Sebab diorang duduk kat rumah, tak ada kerja, tak ada buat apa-apa, duduk seorang-seorang dalam bilik. Jadi dia tak nak buat apa, itulah waktu yang sesuai untuk dia melayari benda-benda yang tidak berfaedah. Jadi apa yang awak kena buat adalah jangan duduk berseberangan. Cari kawan, cari teman untuk bercerita, tengok movie apa. Tapi awak kena buat aktiviti. Betul, macam ada yang cakap tanam pokok, workout, boleh, tak ada masalah. Macam-macam awak boleh buat. Tadi ada yang cakap cari hobi baru. Carilah hobi awak, apa yang awak minat. Tengok movie ke apa ke, tengok drama. Tengok drama boleh. Tapi anda kena ingat kalau awak tengok drama dekat Netflix ke, movie kat Netflix ke apa, dia terlalu open dan kadang-kadang dia menjurus juga kepada pornografi. Awak kena carilah benda-benda yang sesuai. Tapi yang penting, kena keluar daripada comfort zone iaitu duduk berseorangan. Buat jadual aktiviti harian. Good. Shopping. Sekarang ni tak boleh nak shopping sangat waktu COVID ni. Tapi tak apalah, awak shopping online ke apa ke, tak kisahlah. Tapi yang penting nak bagi tahunya, jangan duduk seorang-seorang. Keluar. Keluar dan bercakap dengan orang dan cari sesuatu. Dan akhir sekali, yang saya nak kongsikan ialah, yang akhir sekali berdoa, iaitu spiritual lah dalaman kita. Ada yang cakap, kenapa ni letak berdoa last sekali bukan itu yang pertama ke? Betul, tapi kalau saya letak doa yang first kali, awak akan cakap, alah klise lah, sikit-sikit doa kan. So doa tu kita letak kat ujung, tapi doa is very important. Kalau betul kita nak berubah, niat kat Allah, ya Allah aku nak berubah, bantu aku ya Allah. Udu'uni astajib lakum. Allah cakap, kau minta ke aku akan bantu kat kau. Of course yang kedua dari segi agama juga, macam Saudara Syahadat cakap tadi, kahwin. Memang Saudara Syahadat cakap, kahwin tu bukan penyelesaian total, tapi itu yang Nabi bagi tahu,
Ya masyarakat syabab man istata aminkumul ba'ah falyatazawwaj. Lelaki kalau kau dah rasa mampu kau kahwin. Dan hadis tu lagi Nabi sambung, kalau kau tak mampu kau kena puasa. Itu juga saudara Syahdan sebut tadi. Dalam agama dengan puasa kita akan menurunkan syahwat kita. Sebab tu dalam Islam bulan puasa kalau laku persetubuhan antara lelaki dan perempuan di bulan Ramadan, lelaki kena kafarah. Puasa 3 bulan berturut-turut. Sebab apa? Sebab sepatutnya bulan puasa nafsu kau akan bila kau lapar, nafsu kau akan down lah. Maksudnya nafsu kau tak kuat sebab tu dengan lapar. Tapi bulan puasa pun nafsu kau kuat sampai lakukan persetubuhan sebab tu kena kafarah. Nah ceritanya dengan puasa sebenarnya boleh mengurangkan nafsu kita dan kita boleh relax seperti biasa. Jangan terlalu gairah. Sebab tu doa penting. Yang kedua kahwin kalau mampu sebab bagi yang tertagih pon boleh jadi hukum kahwin dekat dia boleh jadi tahap wajib. Sebab apa? Kalau kita lihat hukum perkahwinan ada 5, dia boleh jadi sunat, dia boleh jadi harus, dia boleh jadi haram, dia boleh jadi makruh, dia boleh jadi wajib. Bila sunat kahwin macam kita. Contohnya kita dah ada duit sikit, rasa tak ada apa-apa, sunat kita kahwin. Bila haram kahwin, kalau kita kahwin, niat kita nak memusnahkan perempuan tu, nak seksa perempuan tu, haram untuk kita kahwin. Bila makruh kahwin, tak cukup kemampuan tapi nak kahwin, makruh. Harus kahwin macam biasa, bila wajib kahwin, bila dia tak dapat nak kawal syahwat dia sampai boleh melakukan zina, wajib dia kahwin. Jadi itu yang kita perlu ingat. Jadi saya rasa itu antara 4 benda yang boleh kita ubah sama-sama diri kita untuk jadi lebih baik. Cuma macam saya cakap daripada awal tadi, semua benda tak akan berubah dengan split mata, step by step. Kita doa sama-sama mudah-mudahan kita boleh jadi insan yang baik, kita boleh berubah. Dan yang penting, perlu ada support system. Maksud dia apa? Cari kawan-kawan awak di kalangan orang-orang yang baik juga dan minta pandangan kawan-kawan awak tentang sesuatu yang baik untuk awak. Nak berubah macam mana? Cuba cari dan cubalah baca buku-buku yang ilmiah yang boleh menerangsang minda daripada melakukan perkara yang tidak sepatutnya. Saya rasa cukup setakat tu untuk soalan kali ini tentang langkah-langkah. Sebenarnya langkah-langkah lain Saudara Syahadat dah sebut dengan lebih detail. Macam dia cakap tadi, awak kena cari apa pengganti yang sesuai untuk pon. Contohnya ada yang main game, ada yang menyanyi, semua tu. Itu benda dia betul, tak ada masalah. Cuma ini secara umumnya, ini yang saya boleh kongsikan. Dan selebihnya, Saudara Syahadat dah top up dengan cukup baik tadi. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi pada waktu-waktu akan datang insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator. Okay, baiklah. Penerangan daripada Saudara Zaiful tadi sangatlah padat dan begitu menarik sekali. Okey, seterusnya ini merupakan soalan terakhir saya daripada untuk Saudara Amirul sebelum kita ke sesi yang seterusnya iaitu sesi soal jawab bersama ahli panel. Okey, baiklah. Soalan ini berbunyi, apakah yang boleh ibu bapa, masyarakat dan kerajaan ambil untuk menangani masalah ketagihan pornografi terutama sekali dalam kalangan remaja pada masa ini? Baiklah Saudara Amirul. InsyaAllah dia tanya apa cadangan yang kita boleh buat, apa yang kita boleh buat untuk kerajaan kan? Siapalah saya untuk kerajaan dengari. Siapalah saya untuk kerajaan kan? Baik, tak apa, ini dapat daripada saya. Sebelum tu, saya nak disclaimer supaya tak ada orang yang salah faham Saya tak nak tak ada orang yang salah faham dengan saya punya statement tadi yang mana bukan obvious slow Hello? Boleh tak? Boleh tak? Clear ke? Clear tak? Dengar, okey, terbaik. Alhamdulillah. Okey, terbaik. Okey. Dia saya tak bermaksudkan yang kahwin tu bukan penyelesaian total. Saya harap tak ada yang salah faham. Saya 100% saya yakin dengan apa yang Rasulullah SAW sarankan kepada kita, kahwin dan juga puasa. Okay? Cuma saya bagi tahu, tadilah macam Ustaz Zaiful kata tu, ada hukum-hukum dia. Yang bila mana yang wajib kahwin ni tadi kan, yang wajib, bila harus, haram dan sebagainya. Yang mana sebelum kahwin tu, saya tekankan yang sebelum kahwin. Penyelesaian kita tetap kahwin. Saya tak beritahu yang kahwin tu bukan penyelesaian ataupun bukan janda persen. Yes, kahwin adalah penyelesaian dia. Cuma untuk orang yang berkahwin, dia macam ni lah, awak terlibat dengan pornografi, awak nak kahwin ke? Faham tak Ustaz? Kalau awak terlibat dengan pornografi, awak nak kahwin ke? Sanggup ke awak nak kahwin? Tadi Ustaz Zaiful beritahu, kita tak nak merosakkan perempuan tu.
Kalau kau kahwin dalam keadaan kau masih kita dengan pornografi, dia boleh dapat mendatangkan curang, kau boleh mengabaikan anak bini. Istilah dia gitu. Okay? So dekat sini, sebelum kahwin, penyelesaian dia kau kena kahwin. So kahwin ni kau kena sedar. Okay? Boleh. Baik. Itu untuk tadi tu lah. Okay. Yang seterusnya, berkaitan tentang soalan yang diajukan oleh saudara moderator. Bagi saya, benda ni memang penting lah. Dan obviously, Ustaz Saiful kita dah beritahu dijalankan, yang kita boleh lakukan. Okay? Cuma for me, jom kita pergi kepada yang praktikal sikit. Maksudnya, benda-benda yang praktikal. Macam tadi saya dah sebut dah. Kalau pada individu, saya dah sebut daripada awal tadi. Yang pertama, checklist. Maksudnya kita kena buat, gantikan specifically. Saya ada e-book untuk saya beri, bukan e-book lah, dia lebih kepada checklist lifestyle. Dan tajuk e-book saya tu, It's on you. Ia ni terpulang pada kau. Kau nak buat, kau buat. Kau tak nak buat, kau tak nak buat. Saya akan berikan lepas program ni. Tapi ada pengeras. Pengeras dia, nanti saya ceritakan. Okay. Saya akan berikan. Saya akan bagi dia punya contoh macam nak buat kan. So antaranya tadi untuk individu kan, individu dulu. Kalau nak cerita ibu apa pun saya tak tahu ibu apa ada ke dalam ni. Tapi saya akan cerita juga. Okay. So untuk individu, checklist tadi tu lah. Apa yang kita sakit, maksudnya kita ada masalah apa specifically, and then apa ubat dia specifically. Kita tak nak ada, kau cari hobi baru. Apa hobi baru tu untuk menggantikan apa? Kena ada specifically untuk ada benda tu. Okay, yang kedua, tadi Saudara Saiful ada sebut, kita kena buat kalender. Betul? Saudara Saiful kata buat kalender. Kalender ni yang dimaksudkan dekat Saudara Saiful adalah kurangkan kita punya aktiviti. Kan? Betul Saudara Saiful kan? Maksudnya daripada mungkin seminggu, setiap hari kau buat, seminggu jadi dua kali je. Macam tu. Okay. Itu daripada sudut kalender. Sekarang ni, saya nak kita bentuk surrounding. Dia lebih kurang macam kalender tu. Tapi kita buat benda untuk cipta surrounding. Sebab ada macam ni lah istilah. Siapa yang pernah ada dalam sekolah agama? Sudah sekarang dekat ruangan chat, ada, pernah. Saya sekolah agama dulu, waktu sekolah menengah. Ada tak? Siapa yang masuk sekolah agama lah? Saya pun pernah masuk UIA tu kan. So, siapa yang dalam sekolah agama? Ada tak? Yang saya cerita tak ada kan, saya tak best kan? Ada? Kolej agama. Okay, baik. Yang lain-lain ada yang sekolah daripada sekolah agama? Ke tak nak mengaku ada daripada sekolah? Pernah saya. Okay, terbaik. Alright, nice. Okay. Kalau perasan, ada sahabat UIA je. Okay, saya pun UIA. Oh, okay. Ada sahabat-sahabat kita yang dia dekat sekolah ni perempuan lah. Ni yang kita senang tengok perempuan je. Yang lelaki kita susah nak tengok sikit. Perempuan ni dekat sekolah agama pun, tudung dia labuh. Tudung dia labuh. Memang bagus lah. Tak cakap tak bagus, memang bagus. Tudung labuh. Tapi bila dekat sekolah, dia lah dekat sekolah pula. Bila dekat rumah, dia lah bergelek kat TikTok. Pernah tengok tak situasi tu? Kenapa dekat sekolah, dia boleh pakai tudung labuh? Kenapa dekat sekolah dia okey je? Sebab surrounding sekolah tu adalah sekolah agama. Okay. Itu adalah surrounding sekolah tu adalah sekolah agama. Tapi sekarang ni, isu dia, awak dekat rumah. Awak seorang-seorang. Awak dah masuk kolej. Kolej awak bukan kolej agama. Macam mana nak cipta surrounding? Paksa kawan-kawan ke? Kau, kita kena buat, kita punya dorm ni macam sekolah agama. Tak boleh. So macam nak buat? Bermula daripada diri sendiri. Kita kena cipta surrounding dengan diri kita sendiri. Orang yang hebat, dia cipta surrounding. Bukan dia ikut surrounding. Okay? So apa kita buat adalah checklist lifestyle. Checklist lifestyle ni saya sediakan sebanyak 12 hari. So awak akan repeat lah 12 hari ni. Maksudnya dah habis 12 hari, awak ulang daripada hari yang pertama. Saya akan sediakan juga nanti, saya akan bagi dekat grup Telegram. Siapa yang tak ada dalam grup Telegram, pergi masuk dalam grup Telegram, saya akan bagi kat dalam grup Telegram. Okay. So awak akan tengok, hari pertama, saya bagi contoh. Simple je. Hari pertama awak solat taubat, awak istighfar 30 kali. Ini contoh. So awak dah buat, awak tick lah. Awak tick. Dah buat hari pertama. Hari kedua, simple. Baca Yasin je. Contoh. Saya tak ingat checklist apa, nanti awak tengok balik. Ini apa yang saya pernah buat dan saya pernah sarankan kepada sahabat saya buat. Sebab sahabat saya, dia pernah buat apa yang Zaiful bagi tahu. Ustaz Zaiful bagi tahu tadi. Dia kurangkan apa dia buat tu. Bagus, berkesan tak? Berkesan. Tapi dia tak cipta surrounding. Maksudnya dua-dua ni kena bergerak selari. Sebab pernah dengar tak Nabi kata, Nabi kan Allah SWT sebut dalam Al-Quran yang mana kita ni memang berdosa. Kan? Berdosa lah. Sekali orang berdosa. Memang manusia tu berdosa. Balik pada Allah SWT.
Betul? Dah buat dosa, balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah buat dosa, balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang sifatnya manusia tu buat dosa. Tapi silapnya kita cuba untuk buang dosa, tapi kita tak balik pada Allah. Boleh ke boleh? Maksudnya kita cuba buang dosa, kita cuba tak nak buat dosa, tapi kita tak balik pada Allah. Sekarang itu yang kita nak buat sekarang. Kita nak buat surrounding kita sendiri. Oh, solat taubat, simple solat taubat. Andai kata awak tengok pornografi, terpulang. Nak tengok lah. Maksudnya macam tu lah. Kan tadi kan nak buat kalender. Kena buat kalender. Andai kata hari tu awak buat pornografi, tak kisah. Yang penting kau solat taubat. Lepas tu kau istighfar 3 kali. Based on checklist juga. Ini yang saya cadangkan. Kau nak ubah kau nak ubah checklist tu, ubahlah. Tapi ini adalah apa yang saya cadangkan. Yang bagi saya itu adalah sangat-sangat simple. Sangat simple untuk kita buat. Sebab dia bukannya macam tiap-tiap hari. Ada orang dia macam ni. Setiap hari aku nak solat taubat. Ada orang dia buat macam tu. Setiap hari aku nak buat solat taubat. Tapi dia tak istiqomah. Bila tak istiqomah, terus tak dapat buat lagi. Sebab tu yang checklist ni saya buat, hari ni lain, esok lain, lusa lain. Dia lain-lain lah. Bila dia lain-lain, dia akan jadi macam satu dalam kepala otak kita, benda ni seronok. Oh, hari ni kena buat apa? Checklist. Oh, hari ni kena solat taubat je. Ini sebab kalau kita buat hari-hari, memang boleh melatih istiqomah tu. Tapi pada masa sama dalam kepala otak kita akan jadi bosan. Contoh macam ni lah. Contoh macam ni Awak tetapkan setiap lepas solat isyak, awak nak solat taubat. Ni contoh Ni saya bukan nak cakap yang istiqomah tu penting. Tapi ni cara istiqomah yang bagi saya lebih praktikal dengan situasi zaman sekarang. Contoh, awak tetapkan setiap pukul 9 awak kena solat taubat. Lepas solat isyak. Tiba-tiba awak dah buat 2 hari, dah berjaya buat 2 hari. Hari ketiga tiba-tiba pukul 9 tu ada movie kegemaran awak. Awak tak dapat nak buat. Awak lebih suka untuk buat yang movie tadi tu. Nampak? Sebab tu saya buat checklist tu supaya awak boleh, okey hari ni solat taubat. Okey sini tak ada spesifik waktu. Kena buat sekali. Okay, buat dah sekali. Esok apa? Oh, esok ni kita dah boleh merancang perjalanan esok kita nak buat apa. Benda ni kena buat. Macam ni lah. Macam 5 waktu wajib kita buat. Kan? 5 waktu wajib kita buat. Kita tahu Zuhur sampai asar sampai pukul apa. So kalau movie awak tu start pukul ni sikit-sikit, awak tahu. Movie tu habis pukul apa. So awak tahu. Istilah dia gitu. Awak dah boleh aim. Okay? Itu adalah function untuk individu lah. Ini bagi saya, awak cuba buat untuk create surrounding awak. Okay, itu yang pertama. Dah kedua. Tadi yang ubah pain dengan pleasure. Yang kedua adalah tak boleh. Awak akan cari jalan dulu lah untuk awak tengok. Okay. Tapi bagi awak ada hutang dengan member, and then hutang tu masalah tak? Hutang tu masalah sebenarnya. Hutang tu adalah satu benda yang membebankan. And then mak awak pandang awak berhutang tu salah. Kenapa kau berhutang ni? Dia marah kau. Lagi stres tak? Lagi stres. Ada jumpa jalan penyelesaian? Tak jumpa jalan penyelesaian. Tapi andai kata, kalau kita jumpa mak bapak kita, ibu bapa berperanan untuk kenapa hutang? Tanya. Dia selotok. Kenapa hutang? Jangan pandang anak tu hina. Tolong, ibu bapa yang ada join malam ni ataupun siapa yang akan jadi ibu bapa, jangan pandang anak kau hina bila dia buat dosa. Kau berperanan untuk membantu dia. So selotok. Kenapa ni? Kenapa buat dosa ni? Kenapa tengok video lucah? Kenapa? Bosan aku, stres. Dia akan cerita. Kita jangan pandang dosa tu terlalu hina untuk kita. Dosa tu memang hina. Yes, dosa tu hina. Tapi kau berperanan sebagai ibu bapa untuk bantu. Macam ni lah, pernah tengok orang yang nak jadi artis, mak dia tak nak. Mak dia tak nak anak dia jadi artis. Artis je pun. Bila dia nak jadi artis, kau pilih. Kau nak mak ke jadi artis? Kalau kau nak jadi artis, kau keluar daripada rumah. Anak dia keluar daripada rumah. Sebab mak bapak tak ambil benda tu sebagai satu inisiatif untuk kita berbual dulu. Kenapa kau nak jadi artis? Kenapa kau nak sekian-sekian? Slow talk is very good untuk mana-mana masalah saya pun. Contoh yang jadi anak as a best friend. Yes, memang kena jadikan anak tu best friend. Memang kena berbual, kena tanya, banyak tanya. Kenapa buat macam ni?
everyone ada reason dia sendiri. Kenapa kau terlibat dengan benda ni? Ada terlibat sekian. Bila contoh demam. Macam mana boleh demam ni? Tadi main hujan. Oh main hujan. Alah demam Nah ambil ubat. Mak kita akan bagi solusi. Sekarang ni kita ada masalah. Mak kita pula kita ada demam, kita ada penyakit pornografi. Mak kita tahu. Mak kita datang secara serotak. Mak kita bagi solusi. Mak kita bagi ubat. Kau jangan duduk di sini. Bawa 2-3 orang masuk dalam bilik sekali. Tidur. Korang 5 orang adik-beradik tidur dalam satu bilik. Kau rasa kau boleh tengok dalam pornografi dengan adik-beradik kau? Tak boleh. Faham tak? So mak yang bagi solusi tu. Mak atau ayah lah. Okay? Jadikan kawan baik. Itu adalah untuk ibu bapa. Untuk masyarakat, bagi saya untuk masyarakat ni awak kena terus untuk buat brand awareness lah. Buat brand awareness. Brand awareness ni macam sebelum ni lah. Kalau saya rasa waktu saya membesar, ramai orang naik motor tak pakai helmet. Bila saya membesar, ramai orang naik motor tak pakai helmet. So why not awak buat pendedahan. Apa kesan bila, macam tadi saya cakap, bila kau terlibat dengan pornografi, kau punya pemikiran akan sekian. Daripada rajin, kau kena malas. Kita buat brand awareness, buat poster, kita pulanglah masyarakat ni dan memainkan peranan penting. Daripada PD, PTSB, PTU So, semua ni berperanan untuk sebarkan kepada masyarakat benda ni salah. Apa kesan dia? Apa impak dia? Apa solusi dia? Kena buat macam ni. Memang kena sentiasa buat. Macam dululah. Jauhi dadah. Dekati sekian. Riwayat Slow boleh buat mana? Say no to pornography. Boleh buat. Serius dia kena buat. Kalau kita kena ada satu identity untuk buat orang kenal kita. Salah satunya adalah say no to pornography. Boleh buat. Contoh RSPPD kata, kita punya program semua pasal jauhi zina. Jangan dekati zina. Dulu ada satu hashtag jauh zina. So benda tu brand awareness yang sampai pada orang. So kita kena ingatkan apa keburukan, memang kena sentiasa buat. Hari ni saya tak pernah nampak dekat televisyen ada iklan tu. Kalau kita biasa dekat televisyen, jaga SOP, jarak SOP, jangan jauhi dadah, jauhi rasuah. Benda tu ada tak? Ada. Tapi pasal pornografi ada tak? Tak ada. Betul? Sama juga pada kerajaan, inilah kerajaan kena lakukan. Itu atas tanggungjawab kerajaan lah. Maksudnya dia kena endorse semua media-media untuk terus mempublikasikan, orang kata apa, brand awareness ni. Ni masyarakat kan samalah tu. Dua-dua tu. Kalau nak cakap lebih-lebih pasal kerajaan pun tak boleh juga kan. Dia tahu istilah, dia je tahu apa yang dia mampu buat. Kalau saya cadangkan mampu pun saya tak ada kat tempat dia orang. Ibarat macam sawah lah, petani, pesawah. Dia orang ni pergi tanam sawah, cocok satu tu tak. Kita ni engineering. Kita ni engineer. Kenapa kau tak tabur je sawah padi tu? Kenapa tak tabur? Tumbuh juga. Bagi dia orang yang belajar, dia orang yang tahu kenapa dia orang tak buat yang tu. Kita tak tahu. Sama juga dengan kerajaan. Kalau saya cakap lebih pun, kerajaan tahu apa kat situasi dia. Mungkin dia tak boleh nak siam-siam sekian. So, itu dekat tempat dia. Tapi bagi saya, memang kena mewar-warkan perkara ni. Kalau dulu, berapa ramai orang yang terlibat dengan Valentine's Day? Betul tak? Hari ni, dah jadi isu sangat lah. Sebab apa? Sebab tiap kali Valentine's Day, ada keluar poster. Setiap kali Valentine's Day, ada keluar poster. Benda ni salah daripada sudut agama. Benda ni salah daripada sudut agama. Benda ni salah daripada sudut agama. Orang semua dah tahu. Sekarang ni, pasal pornografi, orang tak tahu. So, kita kena buat orang tahu. Itu peranan RSY. Sekarang memandangkan semua RSY kat sini kan. So, itu sahaja untuk jawapan bagi soalan yang diajukan tadilah untuk penutup kita, insyaAllah. Baik, silakan beri kode. Pengeras. Saya buat pengeras. E-book yang saya akan e-book lah. Pengeras dia, anda kena follow saya dekat Instagram, subscribe kat YouTube saya, follow TikTok saya, follow saya punya Facebook. Saya ada bagi link, bagi nama username semua dalam book tu. So kena follow dulu. Kalau rasa macam nak benda tu berkat, follow lah. Cik tak dia. Gurau, tapi tu pengeras dia, boleh? Okay, insyaAllah. Sama ambil usaha. Okey, baiklah. Tanpa kita melengahkan masa lagi, saya membuka sesi soal jawab kepada penonton-penonton kita yang ingin bertanyakan soalan kepada ahli-ahli panel kita mengenai tajuk program kita pada malam ini. Anda boleh menggunakan ruangan chat untuk bertanyakan soalan anda. Baiklah, dipersilakan. Halo, Assalamualaikum.
Assalamualaikum pada para panel dan moderator. Saya ada soalan nak ditanyakan. Okey. Soalan saya, apa cara untuk kita nak elakkan diri daripada hasutan kawan kita? Kawan kita ajak kita tengok porno kan. So macam mana kita nak elakkan diri kita daripada dia ramai ajak? And apa cara dia? Okey, itu saya soalan saya. Terima kasih. Okay, moderator okey ke tu? Moderator, dengar ke soalan tadi? Moderator okey ke tu? Itulah ke moderator. Ustaz dapat jawab Ustaz. Senang dia. Okay, kita jawab. Ana jawab sikit, entah tambah-tambah Bagi terus je, tak apa. Kan kita. Okay, terima kasih yang bertanya tadi. Siapa? Faiz ke Faiz dia tadi nampak nama dia tadi. Faiz. Faiz, okay Faiz. Terima kasih Faiz yang bertanya. Kawan dia ajak dia. Bukan Faiz lah, ni situasi lain lah. Kawan dia ajak. Lepas tu macam mana nak elak? Pertama sekali, ada dua benda kat sini. Pertama, kita akan rasa macam nak jaga ukhuwah ataupun satu nak jaga ukhuwah, hubungan dengan manusia. Satu nak jaga hubungan dengan Allah. Iaitu jangan terlibat dengan benda-benda maksiat. Betul tak Faiz? Betul tak? Betul. Okay. Tapi kita cuba untuk harmonikan kedua-dua ni, untuk kita dapatkan kedua-dua ni. Cara dia macam mana? Pertama, bila dia ajak kita, jom ada video best lah ini. Baru keluar semalam ni, aku baru subscribe. Contoh, kan? Jangan terus cakap, kau tahu tak benda tu haram, berdosa, masuk neraka. No, jangan terus direct macam tu. Kalau terus macam tu, pertama dia takkan berubah, yang kedua dia akan lari pada kita. Kedua, awak takkan selamatkan. Cara yang awak boleh buat ialah, pertama ialah kalau awak rasa macam tak boleh lagi nak tegur dia, maksudnya awak nak selamatkan diri awak seorang je dulu, awak tak mampu nak tegur dia, cara dia ialah awak larikan diri dengan beri alasan. Beri alasan apa? Contohnya, aku ada benda nak buat lah, aku ada something lah, larikan diri. Maksudnya, divertkan isu setengah dia cakap tadi, pasal video tu, pasal artikel tu, kepada benda-benda lain yang boleh distract dia untuk tidak terus direct mengajak kita untuk benda tu. Itu pertama. Jadi, benda tu akan selamatkan diri awak je. Diri dia tak selamat. Mungkin dia akan tengok seseorang whatsoever. Yang kedua, kalau awak rasa awak mampu untuk cakap dengan dia, baru awak boleh slow talk. Macam, aku baru dengar lah Bro Syadat cakap benda ni rosakkan kita punya akal fikiran. Kau pasal tak? Kita dulu happy. Sekarang ni bila kita dah terjebak dengan benda ni, kita dah makin tak bercakap dengan orang. Kita dah dunia kita. Kita try slow talk dengan dia. Lalu kawan ni dia boleh terima, insyaAllah. Cuma jangan terkejut. Maksudnya jangan macam terus, oi kau ni ahli neraka lah, tengok benda dia macam ni. Jadi dia nerakakan kita balik, dua-dua ke laut. Mungkin itu yang pada pandangan saya. Pertama, kalau nak selamatkan diri awak sahaja, awak boleh cuba beri alasan untuk lari. Yang kedua, beri alasan yang baik lah. Busy ke, nak tengok benda lain ke apa ke. Yang kedua, kalau awak rasa nak sayangkan kawan awak juga, nak tarik dia juga, try cakap dengan dia slow-slow, cara apa untuk kita berubah. Itu yang boleh saya bagi tahu pendapat saya setakat ni lah. Dengan kawan-kawan ni, insyaAllah kawan-kawan boleh terima. Mungkin Saudara Syahadat ada nak tambah apa-apa? Okey, baik. Terima kasih banyak pada saudara Zaiful. Ataupun saya lebih suka panggil Abang Zaiful ya. Okey. Memandangkan saudara Fahmi selaku moderator kita pada hari ini tak ada ataupun beliau ada sebarang kesulitan dan sebagainya, tak apa, saya ambil alih peranan beliau selaku moderator.
Okey, seterusnya saya pergi kepada soalan yang kedua. Okey, kepada Amirul Syaddad. Okey, soalannya berbunyi. Apa cara lain untuk atasi porno dalam komuniti selain nasihat dan doa untuk mereka? Sebab kalau bukan kita yang ubah, siapa lagi kan? Itu soalannya. Apa cara lain untuk kita bantu